nota tambahan untuk sebelum dapat lagi ni. Sekejap, mungkin dia sedang masuk tu. Saya ingat dah masuk dah kot. Baru masuk orang dah. Baru masuk ya. Ya, ya. Ambil nota tu, hari tu kita nak bincang nota itu. Sebenarnya nota itu termasuk dalam nota kaki terakhir. Nota kaki terakhir bab ni. Kalau kita tengok di sini. Di sini ni pada muka surat 385 kata Aisyah lagi, dia kemudiannya terbunuh di jalan Allah. 607. Hari ini kita akan bincang nota terakhir 607 sahaja ya. 607 sahaja. Dah dapat semua nota tu? Dapat dah. Ada mana? Sila tengok nota itu dan kita akan bincangkan sebagai sambungan kepada perbincangan kita yang lalu. Adapun perbincangan secara sepintas lalu berkenaan dengan hadithul ifk, daripada awal hingga ke akhir kita telah pun bincangkan sebelum ini. Ini hadithul ifk, kan, bab yang ke-36, iaitu hadis 4141. Itu hadisnya. Di dalam Kitabul Maghazi ni dia ada sebut di sini. Dan agak panjang dah juga kita dah bincang tentang hadis ini. Cuma hari ini saya akan menarik perhatian hadirin dan hadirat sekalian tentang apa yang diperbahaskan oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini. Baik, kita tengok dah ada nota masing-masing tu, tengok. Sekejap. Saya minta ada, kalau boleh sesiapa baca lah. Siapa nak baca ni? Sebenarnya tertib yang saya buat ni belum betul-betul teratur betul lah, tetapi sekadar memasukkan poin-poin yang asas sahaja di sini. Secara teratur tu saya belum dapat siapkan lagi. InsyaAllah akan datang saya akan perkemaskan lagi dan susun mengikut teraturlah sesuai dengan hadis tu. Sekadar yang ada di sini hanya saya memasukkan poin-poinnya saja. Silakan, siapa ada nak baca ni? Silakan. Siapa nak baca? Sila. Ini daripada 607 nota ni. Kenapa senyap ni? Okey, saya baca Maulana. Siapa ni? Saleh. Saleh. Ya. Okey. Sila baca. 607. Hadis ifk adalah antara hadis Bukhari yang diperkirakan kesahihannya oleh sekumpulan ulama hadis. Ia bukan sahaja terdapat di dalam Sahih Bukhari, bahkan terdapat juga di dalam kitab-kitab utama hadis yang lain. Menurut mereka, banyak sekali terdapat keraguan di dalamnya. Di bawah ini dikemukakan sebahagian daripada keraguan yang terdapat di dalamnya menurut pandangan mereka. Jadi begini, sekejap Saleh ya. Baik, Maulana. Hadirin dan hadirat sekalian, harap maklum hari ini perbincangan ini agak serius ya. Agak serius dan mungkin mengejutkan sebahagian daripada kita. Jadi kita ni belajar
sebenarnya walaupun secara terbuka begini, sebenarnya macam universiti terbuka lah. Saya harap kalau ada masih kekeliruan, masih ada samar-samar, kena bincang dahulu, bincang dahulu dan kena bersikap terbuka lah. Sebab kita nak bincang ni cara golongan terpelajar, lebih ilmiah, secara ilmiah. Dan sebelum ini seperti mana hadis sebelum ini, hadis Tirmizi tadi pun kita bincang dengan cukup ilmiah. Pendapat boleh berbeza-beza, tetapi kena menghormati satu sama lain. Itulah prinsip saya. Dan bagi saya lah, kitab mana-mana pun, walaupun kata paling sahih seperti Bukhari ni pun, bukan berarti ia tidak dipertikaikan langsung oleh sesiapa pun. Musuh-musuh itu di satu pihak, yang bukan musuh pun, ulama-ulama kita sendiri pun ada juga dalam sekian banyak hadis-hadis itu yang mereka meraguinya, rasa tak sedap hati. Lalu mereka tulis buku-buku dan bincangkan dalam majlis-majlis ilmu. Itulah yang saya akan kemukakan hari ini. Yang biasa tu kita telah baca dah sebelum ni, telah bincang dah sebelum ni. Ini yang luar biasa sedikit, kajian dan perbahasannya. Dan kalau kita tengok di sini, terutamanya kita yang sudah agak lama juga ikuti pengajian kita ni, kelas saya ni, dan telah mengikuti juga kuliah 99 usul dirayah hadis. Saya rasa, saya mengharapkan mudah-mudahan kita dapat menerimanya dengan hati yang tenang dan terbuka. Jangan terkejut pula. Jangan kata tersentak. Ini kita bincang secara ilmiah. Dan saya hanya sekadar mengemukakan ada di kalangan ulama kita sendiri, terutamanya ulama-ulama hadis di India dan Pakistan. Di kalangan ulama-ulama Arab, saya tak begitu nampak ketara perbincangan ini sampai halus begini perbincangan mereka. Sebab itu saya dah sebut dah sebelum ini, banyak sebenarnya yang saya dapat melalui bahasa Urdu yang belum terdapat dalam bahasa Arab. Antaranya kajian-kajian sebegini. Dan ia dilakukan oleh ulama-ulama kita yang dipercayai, yang amanah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kajian mereka betul-betul tidak orang kata berat sebelah tidak. Betul-betul berdasarkan kajian ilmu. Kalau kata usul dirayah, betul-betul ikut usul dirayah. Jadi hari ini kita akan dapat melihat di mana terletak tempat-tempat yang meragukan mereka. Terlebih dahulu saya nak tunjuk di sini secara sepintas lalu. Ni cuba tengok dalam hadis ni, yang saya garis-gariskan. Hadis yang sama, hadis yang kita akan bincang, yang kita telah bincangkan dah. Ini tempat-tempat yang mereka berasa ragu, yang meragukan mereka, yang bergaris itu maknanya banyak sangat. Banyak sangat. Kalau ditinjau dari sudut dirayah, memang bermasalah. Memang bermasalah. Dan kita kena sedar satu perkara lagi yang terlebih dahulu sebagai mukaddimahnya perbincangan kita hari ini, kena sedar bahawa ada satu lagi sebenarnya hadis yang lebih kurang sama, dekat-dekat sama dengan hadis ni. Tetapi itu tidak diberi perhatian sangat oleh pengkaji-pengkaji. Mereka lalu begitu saja di situ. Padahal banyak sekali terdapat pertembungan, pertentangan di antara hadis al-ifk ini dengan hadis itu. Di bawah kitab At-Tayammum. Di bawah kitab At-Tayammum. Saya nak bawa peserta-peserta sekalian kepada kitab itu. Dan saya telah tulis pun berkenaan dengannya, cuma
seperti nota-nota kita ini belum lagi dicetak. Saya nak pergi ke situ ya sekejap, dan saya akan minta saudara kita Saleh bacakannya. Ini dalam kitab Tayammum. Dalam kitab Tayammum. Hadis yang mula-mula ni. Ini hadis yang mula-mula. Boleh terlebih dahulu, sebab ni berkait dengan perbincangan itu juga. Hadis Al-Ifk itu juga. Cuma sekejap ya. Boleh Saleh baca yang ni. Mana akhi kita Saleh tadi? Boleh insya-Allah. Ini dalam kitab Tayammum Sahih Bukhari juga. Dan hadis ini ada di dalam Muwatta Imam Malik, dalam mana-mana pun ada hadis ini. Sama seperti hadis Ifk itu juga ada juga di mana-mana. Baik. Sekarang ni sila saudara kita Saleh baca yang ni dan terjemahannya. Kemudian saya nak bawa kepada nota yang telah saya buat dahulu berkenaan dengan hadis ini. Silakan. Bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. Yang bermaksud Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepada kami daripada Abdurrahman bin Al-Qasim daripada bapanya daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan baginda. Apabila kami telah berada di Al-Bayda ataupun Bayda ataupun Zatul Jaishi, kalungku terputus dan hilang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk mencarinya. Orang-orang lain juga berhenti bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhenti di tempat yang tiada air. Sahabat-sahabat pun pergi bertemu dengan Abu Bakar. Kata mereka, nah, lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah. Dia telah membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain berhenti di tempat yang tiada air dan mereka pula tidak mempunyai bekalan air. Abu Bakar terus datang kepadaku
Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku. Kata Abu Bakar, engkau telah membuatkan Rasulullah tertahan di sini dari meneruskan perjalanan dengan orang-orang lain. Mereka berhenti di tempat yang tidak ada air. Mereka juga tidak mempunyai bekalan air. Kata Aisyah, Abu Bakar mengataiku. Abu Bakar mengataiku, macam-macamlah rungutannya terhadapku. Dia juga telah menyucuk pinggangku dengan tangannya. Yang menghalangku daripada bergerak tidak lain hanyalah kedudukan kepala Rasulullah SAW di atas pahaku. Pada pagi keesokan harinya, Rasulullah SAW bangun dari tidur dalam keadaan ketiadaan air. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tayamum. Mereka pun bertayamumlah. Pada ketika itu, Usaid bin Khudair berkata, ini bukannya keberkatan kamu yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Aisyah berkata, akhirnya kami membangkitkan unta kenaikanku. Rupa-rupanya kalung yang hilang itu kami dapati berada di bawahnya. Ini cuba terperhati ni. Kita baca dalam hadithul ifk, kalung tu jatuh kan. Kemudian semua tinggal. Aisyah pergi cari sendiri. Lepas tu setelah dia balik ke tempat asal dia tu, orang sudah tidak ada di situ. Kalau kita tengok dalam riwayat ni berlaku kalungnya jatuh juga. Kalungku terputus dan hilang juga. Maka Rasulullah SAW berhenti untuk mencarinya. Mana Aisyah cerita, tahu kalung itu terputus. Dan masing-masing Rasulullah dengan sahabatnya cari. Lama puas cari, tak bertemu. Ringkas ceritanya, rupa-rupanya kalung itu berada di bawah unta yang dinaiki Aisyah. Unta tu duduk di bawah tu. Setelah akhirnya dah puas, akhirnya terhenti di situ, tempat tidak ada air, semuanya rusing, susah hati semua. Macam mana ni nak bersembahyang subuh? Air tak ada. Rupa-rupanya ada hikmat di situ. Hikmatnya Allah SWT nak menurunkan ayat tayamum. Tadi kita dah baca kan ayat tayamum tadi. Itu ayat tayamum. Jadi bila turun ayat tayamum, mereka bertayamum dan bersembahyang. Selesailah. Ketika itulah Usaid bin Khudair tadi puji keluarga Abu Bakar. Apa-apa pun yang berlaku pada keluarga Abu Bakar yang ada saja kebaikannya. Kebaikannya bukan untuk keluarganya saja, tapi untuk umat sekaliannya. Di mana pada pagi itu mereka telah mendapat ayat tayamum, ayat Quran yang kemudiannya ada di dalam Al-Quran sampai sekarang. Jadi peristiwa itu berkait dengan cerita ni lah. Baik. Kalau di dalam hadithul ifk, kita tidak dapati disebut dalam peperangan manakah berlaku peristiwa itu. Tapi di sini, dalam hadis ini diceritakan ia berlaku di Baidah ataupun Zatul Jaish. Nama tempat, ada orang panggil Baidah, ada orang panggil Zatul Jaish. Jadi, dan dalam peperangan mana ke berlaku ni? Dalam perjalanan mana untuk keluar peperangan mana? Jawabnya kalau kita baca di sini, dalam nota saya ni pun, saya pun rujuk kepada kitab-kitab yang lain juga. Sekejap ya. Ni cuba tengok ni nombor 3. Ni ayat tayamum. Sepintas lalu dahulu kita tengok sini. Nota 3. Cuba Saleh bacakan nota 3. Baik, mana? Ketiga, perjalanan baginda SAW yang dimaksudkan di sini ialah perjalanan beliau untuk memerangi Bani Al-Mustalik. Ia dikenali dengan Ghazwah Bani Al-Mustalik. Mengikut Bukhari radhiyallahu anhu, tokoh-tokoh hadis yang lain dan juga ahli sirah, Ghazwah ini dipanggil juga dengan Ghazwah Muraisi'. Di dalam tajuk bab Ghazwah Bani Al-Mustalik, di bawah kitab Al-Maghazi, di dalam kitab sahihnya ini, Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah tentang tarikh berlakunya Ghazwah ini di samping apa yang berlaku padanya. Menurut Ibnu Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Musa bin Uqbah pula mengatakan ia berlaku pada tahun ke-4 Hijrah.
Kata Bukhari radhiyallahu anhu, Nu'man bin Rashid meriwayatkan daripada Zuhri bahawa di dalam ghazwah Muraisi' atau ghazwah Bani al-Mustaliq inilah berlaku hadis al-ifk. Ini peristiwa di mana berlakunya fitnah besar atau tuduhan yang dahsyat terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini dalam hadis ni ya. Sekejap. Kita pergi pula dalam Kitabul Maghazi. Ketika membincangkan ghazwah Bani al-Mustaliq. Ini ghazwah Dhatir Riqa'. Sekejap Ghazwatu Anmar. Cuba tengok sini. Apa yang saya sebut tulis tadi, cuba apa ni, Saleh baca di sini. Ni Ghazwah Bani al-Mustaliq dalam Kitabul Maghazi. Tadi saya sudah tulis dalam nota tadi. Di bawah Kitabut Tayammum. Ini Ghazwah Bani al-Mustaliq. Cuba Saleh baca. Bani al-Mustaliq min Khuza'ah wa hiya ghazwatul Muraisi'. قال ابن إسحاق وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبة سنة 4 وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسع. Itu yang saya sebut tadi kan. Baik, kita baca terjemahan. Bab peperangan Bani al-Mustaliq daripada puak Khuza'ah dan ia adalah ghazwah Muraisi'. Kata Ibn Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6. Kata Musa bin Uqbah pada tahun ke-4. Nu'man bin Rashid berkata diambilnya daripada Az-Zuhri bahawa hadis ifk berlaku pada ghazwah Muraisi'. Maknanya ghazwah Muraisi' dengan ghazwah Bani al-Mustaliq itu sama. Jadi bila kata berlaku pada ghazwah Muraisi' bermakna berlaku pada ghazwah Bani al-Mustaliq lah. Sedangkan hadis tadi, hadis tayammum tadi kan dikatakan berlaku dalam ghazwah Bani al-Mustaliq juga. Macam mana ni? Di sini berlaku pertembungan. Baik. Saya telah membuat perbandingan. Kita ada carta di sini. Sila tuan-tuan dan perempuan tengok di bawah ni di akhir. Di nota. Perbezaan di antara hadis ifk dan hadis tayammum tadi. Kedua-duanya bercerita tentang jatuh kalung yang dipakai oleh Aisyah itu. Cuba sini apa ni Saleh baca ni hadis ifk sebelah ni dan sebelah ni hadis tayammum. Cuba baca sini. Perbezaan kita nak tengok persamaan dan perbezaan. Sila baca. Untuk yang pertama hadis ifk, perang Bani al-Mustaliq berlaku pada 5 Hijrah. Manakala hadis tayammum peristiwa berlaku di Baidah ataupun Zatul Jaish pada tahun 4 Hijrah. Ini mengikut satu pendapat. Kalau kita mengikut pendapat tadi, peristiwa yang sama. Maknanya pada tahun yang kelima, dalam perang Bani al-Mustaliq jugalah hadis tayammum tadi pun berlaku. Tadi macam mana hadis tayammum nak ada di situ? Ini kan dalam yang kita baca ni hadisul ifk, dia dah balik semua dah. Tinggal Aisyah. Aisyah seorang diri saja duduk di padang pasir situ. Macam mana kita nak kata sama? Bagi orang yang kata sama lah. Kalau kita kata tak sama, dia ada akibat dia juga. Ini kita ambil pendapat lain yang mengatakan pada tahun yang keempat. Kalau pendapat yang kebanyakan, mereka kata berlaku pada tahun perang Mustaliq juga. Bani al-Mustaliq juga. Turunnya ayat tayammum itu. Dan berlaku jatuh kalung Aisyah tu dalam perang Bani al-Mustaliq seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu boleh dilihat dalam syarah-syarah hadis, boleh dilihat. Kalau begitu macam mana berlaku? Di satu pihak semua sahabat dah tak ada. Di satu pihak ni sahabat-sahabat cari. Sahabat-sahabat yang bertemu kalung itu di bawah unta tu, apabila dia diangkat, dibangkitkan, dibangunkan unta tu, rupanya kalung tu ada di situ saja. Tak ada pun cerita Aisyah ni pergi keluar untuk buang air lalu dia seorang diri
terputus tali leher dia, jatuh di situ kalung ni, tak ada pun cerita tu. Jadi di situ sudah ada pertentangan yang besar. Kalau kita terima dua-dua peristiwa ini berlaku dalam peperangan Banil Mustaliq. Terus baca, terus. Yang kedua, di dalam hadis Al-Ifk, kalung Aisyah yang hilang dicari sendiri oleh beliau di malam hari. Manakala di dalam hadis Tayammum, kalungnya yang hilang itu dicarikan oleh para tentera yang terdiri daripada para sahabat. Teruskan. Yang ketiga, di dalam hadis Al-Ifk, Aisyah menemui kalungnya yang hilang setelah itu kembali semula ke tempat beliau ditinggalkan. Manakala di dalam hadis Tayammum, mereka tidak menjumpainya sepanjang malam. Sepanjang malam tak berjumpa. Lepas tu dia bukan tidur seorang diri. Rasulullah tidur di atas paha dia. Rasulullah tidur di atas paha dia. Sepanjang malam. Dia duduk begitu. Melayan Rasulullah SAW yang penat, kepenatan itu. Teruskan. Di dalam hadis Al-Ifk yang keempat, sepanjang malam Aisyah tertidur sendiri tanpa ada sesiapa sehingga pagi di tempat beliau tertinggal. Manakala di dalam hadis Tayammum, Aisyah memangku Nabi SAW sehingga baginda tertidur di atas pahanya sehingga ke subuh. Yang kelima, di dalam hadis Al-Ifk, paginya baru beliau ditemui oleh seorang tentera yang di Safwan bin Mu'attal yang melalui tempat itu kemudian. Manakala di dalam hadis Tayammum, lalu kerananya turunlah ayat Tayammum pada pagi itu. Yang keenam, dalam hadis Al-Ifk, kerana peristiwa ini Aisyah terfitnah. Manakala di dalam hadis Tayammum, kerananya Usaid bin Hudayr berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakrin." Ala Abi Bakr. Ya ala Abi Bakrin. Ya. Okey. Yang ketujuh, di dalam hadis Al-Ifk, setelah itu Aisyah jatuh sakit dan mengalami banyak peristiwa berat. Manakala di dalam hadis Tayammum, kemudian kalungnya ditemui di bawah unta setelah unta itu dibangunkan. Tak ada pun cerita sakit-sakit apa, tak ada semua. Baliklah, semua balik bersama-sama. Teruskan. Yang ke-8, dalam hadis Al-Ifk, Aisyah digambarkan sebagai budak yang masih kecil dan belum matang. Manakala dalam hadis Tayammum, beliau tergambar sebagai seorang perempuan yang sudah sangat matang. Bagaimana tak matang? Boleh tak tidur sepanjang malam? Suami letak kepala di atas paha. Ayah dia cucuk pinggang dia pun, dia kata tidak, kerana lain dia tidak bergerak. Kalau tidak, dia rasa geli juga. Kerana dicucuk oleh ayah dia, tapi dia tidak bergerak sebab Rasulullah. Tak matang macam tu. Yang di sini pula, budak yang belum matang. Teruskan. Yang ke-9, di dalam hadis Al-Ifk, Aisyah langsung tidak menyebut peristiwa ini berlaku dalam ghazwah mana. Kalau di dalam hadis Tayammum, sekurang-kurangnya beliau menyebut peristiwa terjatuh kalung itu berlaku di Baidah ataupun Zatul Jaish. Okey. Yang ke-10, di dalam hadis Al-Ifk, digambarkan sebagai seorang bapa yang lemah. Abu Bakar. Dalam hadis Al-Ifk, Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Di dalam hadis Al-Ifk, Abu Bakar digambarkan sebagai seorang bapa yang lemah, manakala di dalam hadis Tayammum, Abu Bakar digambarkan sebagai seorang bapa yang tegas terhadap anaknya. Yang ke-11, di dalam hadis Al-Ifk, tidak tersebut langsung di dalam hadis Al-Ifk rombongan berhenti untuk bersolat. Manakala di dalam hadis Tayammum, kerana hendak bersolat subuh dan ketiadaan air lah, maka turun ayat Tayammum. Dan mereka sibuk, nampak? Sibuk mengadu kepada Abu Bakar ni macam mana lah. Tak nak semayang, kita tak ada air ni macam mana. Sibuk mengadu hal kepada Abu Bakar, dan sehingga Abu Bakar naik marah kepada anak dia dengan sebab anak dia lah ni. Jadi semua jadi tertunda. Tak boleh pergi. Terhenti di situ. Itu beza dia. Kalau kita perhatikan secara kasar, perbezaan di antara dua riwayat ini. Dan kebanyakan ulama mengatakan kedua-duanya berlaku dalam peristiwa yang sama, iaitu dalam peperangan Banil Mustaliq. Bagaimana ini boleh berlaku? Macam mana kita nak terima dua keadaan yang berbeza sekali telah berlaku dalam masa yang sama? Ini betul-betul ta'arud, bertentangan. Itulah yang menyebabkan ramai daripada ulama pengkaji hadis bingung, pening kepala. Tengok ni. Baik, sekarang ni kita nak tengok yang lebih detail lagi.
Mana kita nak tengok dah tadi soleh sudah kita dah baca itu, kemudian beberapa keraguan yang terdapat di dalam hadis ifk ditinjau dari sudut dirayat hadis. Sebab kalau tengok dari sudut riwayat mungkin okeylah, sebab sanad Bukhari itu tinggilah. Walaupun memang ada itu, mungkin dalam perbincangan yang lain saya boleh kemukakan apa kritikan ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis dari sudut sanadnya juga. Tetapi biarlah dahulu kita letak sebelah dahulu pasal sanad itu. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut dirayah. Terlalu banyak percanggahannya dan bertentangan dengan akal yang waras. Bagaimana nak diterima? Sama ada kita terima hadis Aisyah yang terjatuh kalung dalam hadis tayamum itu, atau kita terima yang ini. Daripada kita tengok kedudukannya dalam Bukhari ini, Imam Bukhari pun letak hadis ini selepas Ghazwah Banil Mustaliq. Dan dia buat bab yang berasingan kira-kiranya kerana panjanglah hadisnya. Tetapi dia berlaku di situlah. Walaupun ada satu bab dicelahi di situ, iaitu bab Ghazwah Anmar. Ghazwah Anmar. Kalau kita kata ini berlaku dalam peristiwa Ghazwah Bani Anmar, Ghazwah Anmar dipanggil juga, bermakna peristiwa tayamum itu dahulu. Sebab itu dalam peperangan Banil Mustaliq. Dan hadis if ini berlaku dalam Ghazwah Anmar. Sesuai dengan Imam Bukhari letak hadis if ini selepas Ghazwah Anmar. Bermakna ini dua peristiwa yang berlainan. Kalau dua peristiwa yang berlainan, maka akan timbul banyak masalah juga. Jadi kita akan tengok selepas ini beberapa poin penting. Saya belum mengaturnya dengan sempurna lagi, dengan betul-betul kemas. Saya belum puas hati lagi dari segi susunannya. Tetapi sekadar nak ambil poin dan tengok tempat-tempat yang dipertikaikan, yang mereka perbahaskan itu memang menarik semuanya. Silakan Saleh baca satu persatu. Baik. Yang pertama, peristiwa if dikatakan telah berlaku selepas turunnya ayat hijab. Sedangkan ayat hijab turun selepas perang Bani Al-Mustaliq ketika perkahwinan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun berapakah sebenarnya peristiwa ini berlaku? Sekejap Saleh. Ini kalau kita mengambil kira Ghazwah Bani Mustaliq itu, tadi kan kita dah baca, ada macam-macam pendapat. Tidak sama, tidak sependapat pula tu. Ibnu Ishaq kata tahun yang ke-6, orang ni Musa bin Uqbah kata pada tahun yang ke-4, orang ni pula kata pada tahun yang ke-5. Jadi yang mana satu? Kalau kita ambil pendapat yang kata sebelum, maknanya sebelum Ahzab, peristiwa Banil Mustaliq ni sebelum, ada yang berpendapat sebelum itu lagi. Sedangkan ayat hijab itu ada di dalam surah itu. Macam mana dia berlaku selepas? Ini antaranya. Tapi ini belum tersusun lagi. Teruskan. Di situ satu percanggahan. Teruskan. Yang kedua, di dalam peristiwa if ini langsung tidak terdapat cerita mengenai mereka berhenti bersalat. Padahal salat adalah perkara yang paling dijaga oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sekejap. Dalam hadis tayamum tadi tengok, mereka sibuk tentang salat. Dalam hadis if ini cuba tengok, tak ada satu pun cerita pasal salat. Padahal kalau kita kata masa tu belum lagi ada hukum, kalau sebelum kita kata ini sebelum Ahzab, belum lagi ada pada masa Ahzab itu pun solat jamak belum ada lagi. Jadi perjalanan itu jauh. Maghribnya semayang bila? Isyaknya bila? Kenapa tidak ada sebut? Kemudian subuhnya bila? Ketika Aisyah bersendirian telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dengan Rasulullah, pergi dah ke depan, takkan mereka tak berhenti? Di mana ada sebut? Aisyah, kalau kita kata dia datang bulan lah, mari kotor lah pada ketika itu, Safwan yang bawa dia tak kena semayang ke tidak? Subuh boleh jamak ke tidak? Macam mana nak jamak? Kenapa tak ada cerita langsung dia berhenti bersolat? Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu menjaga solat, begitu menjaga waktu.
Sedangkan dalam riwayat ini langsung tidak ada sebut. Apa cerita ni? Teruskan. Yang ketiga, keadaan di tengah padang pasir pada waktu malam sangat bahaya. Bagaimana Aisyah boleh terlelap tanpa rasa takut? Sedangkan menurut hadis Ifk, beliau masih seorang gadis kecil. Kebiasaannya gadis kecil akan menangis bila menghadapi saat-saat begitu. Tapi dia relax boleh tidur. Tapi kalau kita tengok di satu pihak dalam hadis Ifk ni juga, nampak dia tu sudah matang. Bila dia dapat tahu kan dia sedih sampai menangis. Selama mana dia tak dapat tidur. Macam nak pecah dada. Sensitif sangat, macam sudah matang. Di satu pihak nampak dia macam budak-budak sangat. Apa cerita ni? Saudara-saudara kena ingat, saya sebelum ini telah bincang dah tentang umur Aisyah. Masalah umur Aisyah tu pun satu hal juga. Jadi di satu pihak nampak hadis-hadis ni menggambarkan Aisyah ni budak-budak. Memang mentah. Banyak perkara lah dia betul-betul ke anak-anak kan. Tetapi di satu pihak yang lain kita tengok hadis-hadis ni, Aisyah tu nampak matang sangat. Seorang yang hebat. Sahabat-sahabat pun merujuk kepada dia. Di zaman Rasulullah SAW pun dia sudah hafal Quran, sudah sebanyak mana yang telah diturunkan maksudnya, dan hadis-hadis banyak mana. Tapi dalam hadis ni dia cerita dia tak baca Quran. Tak banyak dia kata baca Quran. Apa cerita ni? Kenapa begitu sekali pertentangannya dengan sekian banyak hadis-hadis yang lain? Dan ini dipanggil dalam istilah hadis mungkarat. Mungkarat. Benda-benda yang bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Dan ini, kalau ada benda-benda ini, walaupun sanadnya sahih, ini dipanggil illat hadis. Hadis itu tidak boleh dianggap sebagai sahih. Sebab itulah mereka kata hadis ini tidak sahih. Walaupun dalam Bukhari. Walaupun sebelum ini kita tak pernah dengar orang pertikai. Tetapi saya bersikap mesti kita kena terbuka dalam masalah ini. Mesti kita kena hormat semua pandangan ulama. Walaupun Imam Bukhari itu hebat macam mana pun, dia manusia. Dia manusia. Itu pandangan saya lah. Jadi kita kena dengar jugalah pendapat ini. Pendapat sana pun kita kena dengar. Timbang lah, fikir sendirilah. Usul dirayah kita sudah tahu macam mana cara penilaian hadis. Dan dalam usul dirayah, kalau hadis itu walaupun sanadnya sahih, tapi kandungannya begitu bercanggah dengan sekian banyak hadis yang lain, bercanggah dengan peribadi Rasulullah, bercanggah dengan peribadi sahabat, itu tak boleh diterima. Hadis macam itu akan dianggap dhaif. Siapapun ulama hadis akan kata begitu. Cuma mungkin mereka tak nampak benda-benda ni, illat-illat ini. Itu masalah. Atas dasar percaya, atas percaya. Kepada orang-orang yang memang diketahui sebagai orang-orang yang baik. Sedangkan di celah-celah tu mungkin ada sesuatu yang lain masuk. Sesuatu yang lain. Itu panjang pula cerita, kita akan bincangkan pada kesempatan yang lain. Sekarang ni nak tengok poin-poin ni dulu saja. Ya, teruskan apa ni. Ni kalau nak kira dia sepatutnya menangis lah. Dia tak boleh lelap tu. Dalam keadaan itu banyak benda yang dia nak takut. Termasuklah binatang-binatang buas seorang diri. Budak kecil macam mana tu? Kalau orang tua pun, kalau kita tengok kepada dia tu menangis bila tahu orang tuduh dia tu, matang sangat di situ. Kalau nak kira di sini boleh jadi dia pengsan ni dalam keadaan ini. Tapi itu semua tidak berlaku. Relax saja dia tidur di situ. Teruskan apa ni? Saleh. Yang keempat, Safwan bin Mu'attal adalah salah seorang ahli Badar yang diseret sama dalam fitnah ini. Untuk mengukuhkan lagi dakwaan palsu mereka agar kita curiga dengan apa yang berlaku antara Safwan dan Aisyah dalam perjalanan ketika peristiwa Ifk ini, penjenayah dengan liciknya mencipta sebuah lagi hadis dengan sanad yang sahih tetapi hadisnya mungkar. Hadis itu menggambarkan Safwan seorang yang kuat nafsu hingga sanggup memukul isterinya jika membaca 2 surah dalam solat, menyebabkan lama solatnya dan sanggup membatalkan puasa sunat isterinya. Semuanya kerana tidak dapat menahan nafsu berahinya. Itu ada hadis dalam Abu Daud. Dan saya tak bagi rujukan di sini apa kata Hafiz Ibn Hajar, orang tu orang ni. Mereka kata ini mungkar ini, hadis ini. Tetapi ramai pula yang kata ia sahih. Jadi kenapa berlaku benda-benda begini? Mungkin kepada orang yang tak tahu latar belakang sejarah di zaman Rasulullah SAW, di mana masih ramai pada ketika itu golongan munafik. Mereka suka sangat kalau boleh keluarga Rasulullah SAW ni huru hara.
Rasulullah kalau boleh berpisah dengan isterinya, tidak jadi contoh lagi kepada umat bahawa keluarga yang bahagia. Tak ada. Isterinya pun tak boleh diharap. Isterinya pun ada kemungkinan melakukan perbuatan sumbang dengan orang lain. Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh mereka. Mungkin benda ni tersebar dari situ. Sehingga terlepas masuk ke dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Itu mengikut ulama yang mempertikaikan lah. Yang tidak pertikaikan tu dia senyap sajalah, diam sajalah. Gitulah. Jadi betul ke Safwan macam ni? Tak sesuai ni. Siapa Safwan ni? Safwan ni ahli Badar. Ahli Badar ni dijamin syurga. Dia katakan Safwan tu macam tu. Isteri dia baca 2 surah pun dia tak boleh tahan. Maknanya orang macam ni lah yang berjalan dengan Aisyah. Kamu boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Tak ada berlaku apa-apa dalam keadaan Aisyah tu masih mentah. Sedangkan isteri dia baca 2 surah pun dia pukul. Lambat nak habis solat. Sebab dia nak bersetubuh. Macam tu gambarannya terhadap Safwan ini. Di satu pihak yang lain. Jadi kita kena ingat semua tu, benda-benda tu. Kena ada dalam kepala. Bahawa ini adalah permainan musuh Islam daripada awal lagi. Di zaman Rasulullah SAW lagi hingga ke zaman kemudian lagi. Teruskan. Yang Isteri kelima, dia puasa sunat pun dia tak bagi. Sebab apa? Sebab nak memuaskan nafsu. Jadi orang macam ni berjalan berdua-duaan dengan Aisyah. Tidak akan meragukan orang ramai. Teruskan. baik. Yang kelima, Aisyah dan Safwan sampai ke tempat Rasulullah SAW dan tenteranya ketika sudah tengah hari. Bagaimana dalam tempoh yang panjang sebegitu Rasulullah SAW boleh duduk diam dengan kehilangan isterinya? Tidakkah baginda boleh mengeluarkan arahan kepada para tentera untuk mencari isterinya? Ini satu masalah. Takkan Rasulullah tak berhenti walaupun dia terlepas dah pergi ke depan nak sembahyang subuh. Bila nak sembahyang subuh takkan dia tak pergi jenguk isteri dia? Paling tidak pada ketika tu dia dah sedar isteri dia tak ada. Dia kena carilah. Rasulullah senyap, sepi. Dalam hadis ifk ni tak ada langsung sebut pasal solat. Kalau ada sebut pasal solat jadi masalah. Takkan Rasulullah tak bertanya khabar tentang isteri dia. Itu pelik tu. Semua nak sembahyang. Lelaki ke atau perempuan, sahabat-sahabat yang ikut serta tu semua nak bersembahyang. Kalau kata Aisyah bersama-sama perempuan, takkan mereka tak tahu? Ni sampai zuhur. Tak ada sebut juga zuhur tu masuk zuhur ke, lepas sembahyang ke barulah Aisyah tu sampai. Tak ada sebut juga. Ya apa cerita ni? Teruskan. Baik. Yang keenam, Aisyah dalam ceritanya langsung tidak menyebut dalam perjalanannya bersama Safwan mereka ada berhenti rehat atau berhenti untuk bersembahyang sebagaimana lazimnya berlaku semasa perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Gitu yang berlaku. Tapi dalam cerita ni tak ada. Terus berjalan. Bayangkan kita daripada, kalau saya di Kelantan nak pergi Kuala Lumpur pun berapa kali berhenti tengah jalan tu. Tu naik kereta yang selesa tu bukan naik unta. Bukan berjalan kaki. Perlu rehat. Terutamanya paling tidak untuk berhenti untuk bersolat, bersembahyang. Di mana semua ni berlaku? Tak ada. Sepi cerita ni. Itu. Teruskan. Yang ketujuh, peristiwa ini berlarutan selama 1 bulan, bermula dari pertengahan bulan Syaban hingga separuh bulan Ramadan. Sudah menjadi kelaziman di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran bersama Jibril. Soalnya ialah kenapa Rasulullah tidak bertanyakan terus Jibril tentang masalah yang dihadapinya pada ketika itu? Kalau kita tengok dalam hadis ini, semua susah hati, semua rungsing, semua sedih. Rasulullah pun begitu. Kalau betul apa yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah bahawa ini berlaku pada bulan Syaban, pertengahan bulan Syaban. Dan selama sebulan, dalam hadis ifk disebutkan berlaku selama sebulan. Rasulullah tidak menghiraukan isteri dia. Isteri dia pun heran dengan sikap dia tidak seperti biasa. Bermakna separuh bulan Ramadan dalam keadaan itu. Dan sebagaimana biasa kita tahu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Rasulullah bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Dan dalam hadis-hadis sahih yang lain begitu banyak
Rasulullah apa-apa kalau bertemu dengan Jibril dia tanya. Kenapa dia tak tanya untuk menyelesaikan masalah yang begitu besar ni? Fitnah terhadap dia, maruah keluarga dia. Kenapa dia tak tanya? Tak ada sebut dalam hadithul ifk ini. Dan di mana-mana pun tak ada sebut. Teruskan. Yang ke-8. Sifat dan perangai Rasulullah SAW digambarkan tidak seperti kebiasaannya. Sifat lembutnya hilang kerana marah kepada Aisyah. Biasanya Rasulullah sangat prihatin terhadap orang sakit. Baginda selalu menziarahi orang sakit tidak kira apa agamanya. Tapi sikapnya terhadap isteri yang sedang sakit kali ini tidak seperti biasa. Itu yang mengherankan. Begitu ke? Kenapa sifat dia itu berubah? Adakah Rasulullah SAW seorang yang mudah terpengaruh dengan khabar angin saja? Itu bukan sifat Rasulullah tu. Begitu. Teruskan. Yang ke-9, Mistah. Ya, Mistah. Mistah, seorang ahli badar digambarkan bermulut celupar dalam menyebarkan fitnah terhadap Ummul Mukminin. Padahal sifat ahli badar yang dijamin syurga tidak selayaknya begitu. Mistah tu kan ibu dia bila nak keluar buang air tu dia tergelincir, dia pun biksah dia sebut terhadap anak dia. Lalu Aisyah tegur dia di situ. Apa patut ke? Ni kalau kita perhatikan hadis ifk ini banyak sekali diseretkan, dilibatkan ahli-ahli badar saja. Seseolahnya di belakang itu ada orang yang sangat memusuhi, membenci, berdendam dengan ahli-ahli badar. Kalau Safwan bin Mu'attal ahli badar. Mistah pun ahli badar. Hamnah, isteri kepada Talhah bin Ubaidillah, ahli badar. Dan kita nampak di sini semua orang-orang yang disebut nama ni kan adalah orang yang tidak berbai'ah kepada Sayyidina Ali. Ataupun dia tidak berpihak kepada Sayyidina Ali semasa peristiwa perang Jamal ataupun perang Siffin. Orang-orang yang macam ni lah yang mereka berdendam. Dan Talha itu bahkan berada di pihak lain, lawan dengan Sayyidina Ali pernah dalam perang Jamal misalnya. Jadi orang-orang macam ni lah kalau kita perhatikan betul-betul yang diserang oleh mereka melalui hadis ini. Melalui hadis ini. Ini menurut pendapat pengkaji hadis. Kena ingat itu. Pandangan mereka itu. Mereka banyak menimbulkan keraguan di dalam hati mereka terhadap hadis ini. Teruskan. Yang ke-10. Rasulullah membiarkan isterinya pulang ke rumah orang tuanya tanpa ditemaninya dalam keadaan masalah belum selesai. Hadis ifk tidak menggambarkan Rasulullah SAW sebagai seorang prihatin dan bijaksana. Ini pun satu perkara yang pelik. Isteri sedang sakit macam tu, minta isteri dia biarkan pergi sendiri gitu. Betul-betul nampak marah. Tak ada nampak seorang yang prihatin dan bijaksana sebagaimana biasa. Kan pelik tu. Terus. Yang ke-11. Usamah bin Zaid berumur sekitar 12 tahun ketika peristiwa ini berlaku. Bagaimana Rasulullah SAW boleh mengambil kesaksian daripada seorang budak sekecil itu? Sedangkan ayahnya juga ada. Kenapa baginda tidak merujuk kepada ayahnya yang tentu sekali lebih memahami permasalahan? Di mana logiknya tindakan Rasulullah SAW itu? Itu kan pelik. Ayah dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Kenapa tak tanya Zaid? Tanya Usamah yang baru berumur 12 tahun. Apa cerita ni? Tapi kalau kita tahu latar belakangnya, Usamah ni tidak memihak kepada Ali, tidak memihak kepada Muawiyah bila berlaku peperangan saudara. Sama ada dalam peperangan Jamal dia tidak terlibat, dalam peperangan Siffin pun dia tidak terlibat. Jadi mereka marahlah. Tak sukalah dengan orang macam ni. Sebab apa? Sebab Usamah ada peristiwa dia, ada sejarah dia. Bila orang mengucap syahadah, 2 kalimah syahadah, dia bunuh juga. Sebab dia anggap orang tu helah saja. Nabi SAW marah dengan dia. Kamu nak buat macam mana dengan syahadah dia? Jadi Usamah betul-betul menyesal. Lepas pada tu dia tak mau dah. Taubat nasuha lah kita kata. Sama-sama saudara, sama-sama Islam ni. Nak perang pula, jauh sekali. Dia tak mau. Inilah antara dendam mereka terhadap Usamah. Dia seret bersama Usamah di sini. Teruskan. Walaupun nampak sekali sepintas lalu kita tengok
kita nampak macam semua ni menunjuk kebaikan. Usama ni seorang yang baik, seorang yang jujur, ditanya, dia jawab yang bagus. Nampak bagus. Tapi di sebalik itu, ini unsur tabarra. Inilah dipanggil unsur tabarra, terdapat di dalam hadis ini. Ini cara Syiah melepaskan dendam mereka terhadap ahli sunnah, terutama sahabat-sahabat agung Rasulullah, dengan cara berselindung begitu. Dalam istilah ilmu balaghah dipanggil ta'kidul dzam bima yushbihul madha. Zahirnya nampak puji, tetapi sebenarnya di sebalik itu dia keji. Itu hakikatnya. Teruskan. Yang ke-12, berdasarkan beberapa riwayat sahih yang lain, Barirah dibeli dan dimerdekakan oleh Aisyah pada tahun ke-8 Hijrah selepas pembukaan Mekah. Sedangkan peristiwa ini berlaku pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijrah ketika Barirah masih seorang hamba kepada orang lain. Bilakah masanya Barirah tinggal bersama Aisyah sehingga beliau mengenali Aisyah dengan lebih dekat? Jadi kalau kita tengok dalam hadis itu, Rasulullah tanya Barirah. Untuk apa dia tanya Barirah? Kenapa Barirah? Pelik juga tu. Tentu dah kita sebelum ni kan dah baca dah. Antara nota kita sebelum ni ada dah ulama pertikaikan. Mereka kata ini silap ni bukan Barirah. Ibnul Qayyim kata ini satu kesilapan berlaku. Orang ni dah sebut dah. Sebelum pada ni pun, yang sepintas selalu kita dah bincang tu pun, mereka pertikai dah. Kan kita dah baca dah Soleh sebelum ni, ingat ke tidak? Ingat ke tidak Soleh? Semua ada dah nota-nota seperti itu. Di mana para ulama pertikaikan macam mana pula ada Barirah di sini. Sedangkan Barirah tu dibeli oleh Aisyah pada tahun ke-8. Buktinya pun saya telah kemukakan di situ. Iaitu Abbas, Nabi kata, cuba tengok ni, Barirah ni telah dimerdekakan. Dia tak pilih suami dia Murith. Suami dia tu begitu sayang kepada dia. Kalau boleh, Barirah ni tak pilih merdeka lah, tak pilih berpisah dengan dia lah. Sebab itu suami semasa hamba sama hamba. Tengok Nabi kata ni, yang Murith ni begitu sedih. Ingatkan isteri dia. Di segenap lorong Madinah tu dia merayau-rayau sambil menangis. Sebut isteri dia. Tapi Barirah ni tak mahu juga bersama suami dia. Sebab dia sudah merdeka. Dimerdekakan oleh Aisyah. Tahun ke-8. Sebab dalam peristiwa itu ada Abbas. Nabi kata kepada Abbas, tengok tu. Di Madinah. Dan Abbas ni pergi ke Madinah selepas Fatih Makkah. Bukan sebelum itu. Peristiwa ni berlaku di Madinah. Jadi selepas pembukaan, macam mana pula dalam peristiwa ni ada Barirah? Lepas tu dalam peristiwa ni ada juga Sa'ad bin Mu'adh. Padahal Sa'ad bin Mu'adh tu telah mati dah. Dah meninggal dunia dah. Selepas perang Ahzab. Selepas Bani Quraizah. Kalau kita kata di peristiwa ni, kemudian macam mana dia boleh ada pula di sini? Di situ pun kita dah baca dah dulu. Dalam perbincangan kita yang sepintas lalu tu. Para ulama pertikaikan juga. Kenapa dia ada pula di sini? Banyak perkara sangat yang tak kena. Jadi Barirah tentu sekali ketika dia menjadi hamba orang lain, dia berkhidmat kepada tuan dia lah. Macam mana dia pergi kepada Aisyah? Walaupun ada dulu kita dah bincang dah, walaupun ada pihak yang mengandaikan mungkin juga walaupun dia hamba orang lain, tapi tuan dia tu baik hati, dia bagi Barirah dia pergi berkhidmat kepada Aisyah. Itu cuma andaian. Tak ada bukti pun. Tak ada bukti. Macam mana hamba kepada orang lain? Biasanya, kalau hamba kepada orang kafir, lebih-lebih lagi, hamba kepada orang Islam pun, dia berkhidmat kepada tuan dia. Tuan dia guna dia sebanyak mungkin untuk cari duit dan sebagainya. Tapi berbeza dengan Barirah ni. Macam mana Nabi boleh tanya dia tentang Aisyah? Dan dia tahu sangat sampai urusan dalaman dalam keluarga. Dia tahu yang Aisyah ni uli roti tertidur di situ. Budak sangat Aisyah. Jadi macam mana dikatakan Aisyah ni budak? Seorang yang matang di satu pihak yang lain minta dengan Rasulullah untuk beli Barirah itu dan untuk memerdekakan Barirah itu di satu pihak yang lain. Di sini pula Barirah menggambarkan dia budak masih kecil dan tak tahu apa. Jadi tak bolehlah kita nak sangka buruk terhadap dia. Dia ni terlalu lurus budaknya. Jadi ketika menguli tepung pun dia tertidur.
Jadi sehingga tepung itu dimakan oleh binatang ternakan. Itu kan dalam hadis ifk ada tu, benda tu semua tu. Jadi macam mana benda ni berlaku? Teruskan. Baik. Yang ke-13, pergaduhan antara Aus dan Khazraj telah lama terpendam. Hadis ifk Terpadam. Terpadam. Pergaduhan antara Aus dan Khazraj telah lama terpadam. Hadis ifk pula menggambarkan mereka masih bermusuhan dan tidak beradab di hadapan Nabi SAW. Semangat kepuakan dua golongan Ansar itu digambarkan masih menebal. Itu jelas. Masing-masing kata di hadapan Rasulullah SAW. Seseolahnya Rasulullah ni tidak berjaya lagi menghapuskan daripada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat besar ni, semangat permusuhan, semangat jahiliyah itu, walaupun setelah lama bersama dengan mereka. Artinya Rasulullah tidak berjaya. Depan dia pun tidak sopan. Sampai nak berperang di situ disebutkan dalam hadis ifk. Teruskan. Yang ke-14, jika peristiwa ini benar-benar berlaku, kenapa Rasulullah SAW tidak menjalankan hukum qazaf terhadap orang-orang yang menuduh? Kenapa baginda tidak meminta 4 orang saksi daripada yang menuduh? Kenapa tidak begitu? Itu kan ada dalam Quran sebut, kalau tuduh mesti ada 4 orang saksi. Kalau tidak kena hukum, dalam hadis ifk ni tak ada sebut. Kalau ada pun sebut dalam hadis-hadis yang tidak sahih, diriwayatkan oleh orang-orang seperti Ibnu Ishaq. Kalau ada pun. Itu pun tidak menyeluruh. Kenapa Nabi tidak suruh sebat Aisyah dan lain-lain lagi? Dan sebenarnya hadis ifk ini bukan sebenarnya, kalau dalam riwayat-riwayat hadis, bukan sebenarnya berkait dengan Aisyah saja. Ada 5 lagi sahabat-sahabat yang dikaitkan dengan ifk sebenarnya. Boleh kita kaitkan dengan ayat ifk dalam Al-Quran itu. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Itu boleh dikaitkan. Termasuklah beberapa orang isteri Rasulullah SAW yang lain lagi selain Aisyah. Tetapi yang itu tak ada siapa pun yang tahu. Tidak disebarkan. Yang ditonjolkan hadis ini saja. Seolah-olahnya ayat itu memang turun untuk Aisyah. Padahal dalam ayat itu tak ada langsung isyarat pun kepada Aisyah. Ayat-ayat dalam surah An-Nur itu. Teruskan. Yang ke-15, Aisyah hanya tahu sedikit sahaja daripada Al-Quran, sedangkan Aisyah terkenal dengan kepintarannya, dapat menghafal Al-Quran sejak kecil dan beribu-ribu hadis telah pun dihafalnya pada ketika itu. Pada ketika itu begitu. Jadi tiba-tiba dalam hadis ifk ini, cuba kita tengok. Saya nak tunjuk sedikit. Jelas. Ni cuba tengok ni. Yang tempat saya garis ni. Ni dia kata. Wa ana, beberapa kali dia sebut di sini. Saya masih budak mentah. Masih seorang gadis yang mentah. Hadis satu sin. Umurnya terlalu muda. La aqra'u minal Qur'ani kathiran. Saya tak baca banyak Quran. Cuba tengok ni. Apa cerita ni? Bagi ulama-ulama yang mempertikaikan hadis ini, mereka kata hadis ini tidak mungkin sahih. Walaupun ada dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Kerana ini adalah tabarra terhadap Aisyah. Ini adalah satu bentuk kritikan dan bentuk cemuhan terhadap Aisyah. Penghinaan terhadap Aisyah. Apabila dia kata begitu. Padahal begitu ke Aisyah? Dalam sekian banyak hadis-hadis yang lain begitu pintar. Luar biasa pintarnya. Teruskan. Yang ke-16, Abu Bakar digambarkan berpendirian tidak baik terhadap orang-orang susah. Ini tidak sesuai dengan gelarannya sebagai as-siddiq dan pemurah tanpa berkira. Apalagi sesama ahli Badar. Gambaran yang diberi menunjukkan iman Abu Bakar mudah goyah. Dan ini tidak sesuai dengan sifat sahabat yang dijamin syurga. Jadi ini terdapat di dalam hadis ini juga. Gambaran tentang Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang diserang? Kenapa Aisyah yang diserang? Tapi di sebalik pujian. Kononnya, Aisyah ni setelah dituduh Allah SWT sendiri yang menurunkan ayat membersihkannya. Itu kan satu keistimewaan. Tetapi di celah-celah keistimewaan ni cuba tengok. Berapa banyak ni masalah. Berapa banyak ni masalah ni. Bolehkah kita nak telan buta begitu? Mudah-mudah begitu? Sanggupkah kita telan semua ini?
Tak lekakkan dia tekak kita ni? Susah tu. Teruskan. Yang ke-17, dikatakan Hamnah binti Jahshin ingin membela saudaranya Zainab yang menjadi saingan kepada Aisyah dalam kalangan isteri-isteri Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW mengahwini Zainab selepas peperangan Bani Al-Mustalik. Boleh jadi juga penjenayah hadis ingin menjatuhkan maruah suami Hamnah yang juga ahli Badar, iaitu Talhah bin Ubaidillah, kerana beliau adalah antara orang yang tidak membai'ah Sayyidina Ali di zaman khilafahnya. Puak-puak Syiah memang sakit hati dengan sesiapa sahaja yang tidak sependapat dengan Ali. Mungkin itu sebalik kenapa dia serang Hamnah. Kenapa dia katakan Hamnah ni nak bela saudara dia, adik-beradik dia, isteri Nabi, sebab dia saingan. Sedangkan dalam riwayat, sekian banyak riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab ni selepas peperangan Bani Mustalik. Apa yang dia nak dengki apanya? Tak timbul masalah itu. Itu percanggahan itu. Inilah yang dipanggil mungkarat, percanggahan dengan riwayat-riwayat yang lain. Teruskan. Yang ke-18, Aisyah sendiri dalam riwayat ini tidak menceritakan dalam peperangan manakah peristiwa ini berlaku. Perawi-perawi juga tidak menyebutnya. Tidak masuk akal peristiwa sepahit itu tidak diingat oleh Aisyah dalam peperangan manakah ia telah berlaku. Cuba kalau kita tengok hadis tayamum tadi, sekurang-kurangnya dia sebut ada tempat tu. Tempat tu tempat bersejarah bagi dia. Kalau macam ni pula berlaku, takkanlah dia tak ingat. Kenapa tak sebut? Mesti ada sesuatu di sebalik tak sebut. Kalau sebut nanti orang boleh pegang pula. Sekarang ni pun dah boleh pegang. Kalau kamu kata yang itu pun Bani Mustalik, yang ini pun Bani Mustalik, tidakkah begitu banyak percanggahan itu? Macam mana? Yang mana satu yang sebenarnya? Kena terima salah satu tu. Kalau kita terima yang itu, yang ni tak boleh terima. Kalau kita terima yang ni, yang tu tak boleh terima. Itu jadi gitu. Teruskan. Yang ke-19. Peristiwa ini umumnya dikaitkan dengan peperangan Bani Mustalik. Yang peliknya peristiwa terjatuh kalung yang menyebabkan turun ayat tayamum juga dikatakan telah berlaku dalam peperangan Bani Mustalik. Ini juga satu tidak masuk akal kerana kedua-duanya. Ini juga satu apalah kita kata, satu perkara lah, satu hal. Ya, okey. Ini juga satu hal tidak masuk akal kerana kedua-duanya bertentangan sama sekali. Ya. Teruskan. Yang ke-20. Jika diterima dua peristiwa jatuh kalung itu telah berlaku dalam peperangan yang berlainan, mestilah ada dahulu kemudiannya. Yang mana satu daripadanya berlaku dahulu dan mana kemudian? Soalnya, kenapakah tidak tersebut dalam mana-mana riwayat sahih teguran dan cemuhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar atau orang-orang lain terhadap Aisyah bahawa sebelum ini telah pun berlaku terjatuh kalung. Kali ini pula berlaku lagi. Tak ada pula siapa kata dalam. Kalau kita kata yang ni kemudian, kenapa dalam riwayat ni tak ada sebut? Tak ada pun bunyi macam tu. Bentuknya. Sama ada daripada Abu Bakar. Kenapalah kamu ni? Dah tahu dah jatuh kalung. Kenapa pakai pula? Kalung tu pula dipinjam. Buat malu saja kepada orang. Pinjam. Lepas tu jatuh. Yang dulu yang jatuh tak bertemu tu macam mana? Dan bertemu tu dia ada permata-permata dia macam mana? Bertemu semua ke? Setiap biji dia temu? Atau macam mana? Pinjam pula. Ini suatu perkara yang memalukan. Tapi tak ada siapa pun yang bersungguh. Cuba tengok. Sama ada hadis tayamum. Kalau kita kata hadis itu kemudian. Bermakna yang ni dahulu. Kenapa di situ tak ada sebut? Kamu ni teruklah. Kenapa macam ni? Menyusahkan orang. Dulu dah jatuh dah. Terpaksa kena berhenti semua dah. Ni pula berlaku begini. Di mana ada sebut benda tu? Tak ada langsung. Ini menunjukkan benda ni tak ada berlaku sebenarnya. Tak ada berlaku. Teruskan. Baik, yang ke-21. Bagaimana mungkin keempat-empat orang pemikul sekedup tidak sedar dan perasan ada atau tidak ada orang di dalamnya sepanjang-panjang perjalanan yang begitu jauh itu? Takkanlah mereka tidak berhenti langsung sekurang-kurangnya untuk buang air kecil atau untuk rehat sekejap. Keperluan untuk buang air bukan hanya melibatkan Aisyah, ia juga melibatkan pemikul-pemikul sekedupnya.
Kalau mereka hendak berhenti, tidak mungkin mereka tidak bertanya Aisyah yang di dalam sekeduk sama ada mahu buang air atau tidak. Sama ada mahu buang air juga atau tidak. Itu yang peliknya kan. Jauh tu perjalanan tu. Takkanlah tak ada berhenti. Pikul. Untuk apa tujuan sekalipun. Kalau tidak boleh tahu terus di situ. Dan mesti dia ceritalah kepada, rupanya Aisyah tak ada. Mestilah ni pemikul-pemikul sekeduk tu pun kena marah. Tapi ada sebut semua tu. Apalah cuai kamu ni. Ada sebut. Di mana-mana tempat pemikul-pemikul sekeduk tu kena marah. Tak ada sebut. Apa ni cerita ni? Tak ada sebut. Dan tak penat ke orang naik kereta macam kita sekarang ni pun 10 jam, 8 jam pergi Kuala Lumpur tu, berapa kali berhenti. Nak buang air lah, nak apa nama meregangkan urat lah, macam-macam. Teruskan. Yang ke-22, seringan-ringan orang pun paling tidak beratnya 20 atau 30 kilo. Itu bagi saya lah, solat itu orang sakit tu. Orang sakit kalau 20-30 kilo ni. Tapi kita andaikan. Ya, teruskan. Takkanlah ada atau tidak adanya di dalam sekeduk tidak disedari pemikul-pemikulnya. Sekeduk kosong dan sekeduk yang ada orang seberat 30 kilo sekalipun jauh beza. Sebelum itu kan mereka dah pikul dah. Ketika mari tu, pikul dah. Kan tak terasa. Atau orang lain. Siapa pula kalau orang lain? Kena sebutlah. Sebab itu dia tak perasan. Sebab dulu, masa mari dulu orang lain yang pikul sekeduk tu. Sekarang ni orang lain pula. Kenapa tak sebut benda tu? Teruskan. 23. Kebiasaan orang dalam perjalanan jauh menaiki unta akan berjalan dalam kumpulan dan mereka bercengkerama sambil berada di atas unta masing-masing untuk menghilangkan kejemuan dan keletihan, terutamanya suami isteri. Adakah Rasulullah langsung tidak berjalan seiringan dengan isterinya dalam perjalanan itu? Adakah baginda tidak berasa isterinya memerlukan apa-apa dalam perjalanan sejauh itu sehingga baginda tidak sedar bahawa isterinya telah tertinggal jauh di belakang? Ini pun perkara yang tak masuk akal, tak benar sabar ni berlaku kepada Rasulullah. Biasanya Rasulullah berjalan seiring dengan isteri dia. Dia bercakap-cakap, berbual-bual. Kalau orang lain pun macam tu. Nampak sangat Rasulullah SAW ni seorang yang tidak prihatin, bukan penyayang. Begitukah sifat Rasulullah? Kalau macam tu bawa buat apa isteri? Bawa buat apa dalam perjalanan yang menyusahkan tu? Teruskan. 24. Peperangan di zaman Nabi SAW turut disertai golongan wanita. Antara tugas utama mereka ialah merawat tentera-tentera yang tercedera, memasak dan lain-lain. Dan tentu mereka berada di dalam khemah yang berasingan daripada khemah golongan lelaki. Kalau diandaikan Aisyah juga bersama mereka, maka jelas sekali hadis ifk ini menggambarkan Aisyah seperti seorang yang tidak mempunyai apa-apa kedudukan pada pandangan mereka. Kalau tidak, bagaimana boleh mereka biarkan Aisyah pergi sendirian untuk buang air dan kemudiannya mencari kalungnya yang terputus? Macam mana boleh begitu? Kita kena ingat, Aisyah ni siapa? Isteri kesayangan Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil kira riwayat ifk ini, dia masih budak, masih mentah, sepatutnya kena dijaga, dikawal dengan begitu rapi. Macam mana dibiarkan dia pergi sendiri ikut macam tu? Ini satu perkara yang memang menimbulkan kemusykilan. Kalau dia berada di khemah itu, katakanlah dia tak ada khemah sendiri bersama Rasulullah. Rasulullah tak tahu. Rasulullah ke mana pergi? Kalau dia berada lama di situ di khemah, orang-orang perempuan itu tak pergi dekat khemah Nabi, apa kata mereka? Untuk apa dia dibawa oleh Rasulullah dalam perjalanan begitu jauh? Tidak mungkinkah mereka mengatakan adakah ada apa-apa perbalahan ataupun perselisihan ni antara Rasulullah dengan isteri dia ni sehingga isteri dia tak mahu pergi dekat khemah Rasulullah? Di mana khemah Rasulullah? Teruskan. Yang ke-25. Hadis ifk tidak menggambarkan Aisyah sebagaimana sepatutnya. Seorang isteri Nabi SAW pada pandangan para sahabat, baik lelaki maupun perempuan, jauh lebih tinggi dan terhormat daripada seorang permaisuri. Mereka akan menjaganya sebaik mungkin. Bagaimana pula permaisuri dibiarkan pergi seorang diri di padang Sahara pada waktu malam untuk buang air. Sedangkan di dalam hadis ini juga disebutkan setelah sampai ke Madinah,
Aisyah ditemani Ummu Mistah ketika keluar untuk buang air. Mana lebih selamat? Padang Sahara yang tidak pernah ditempuhi atau Madinah? Di Madinah pula ada teman pula. Ummu Mistah yang mengiringi dia. Itu isteri Rasulullah, begitu dihormati. Padahal Madinah tu tempat dia. Dia ada tempat yang selalu pergi buang air. Itu pun ditemani. Bagaimana di sana? Dalam peristiwa Ifk tak ada siapa pun yang menemaninya. Itu suatu perkara yang ajaib. Ajaib. Nampak sangat mereka tu tidak mengambil berat, tidak sayang kepada isteri Rasulullah SAW. Tak ingat ke mereka ini peperangan, ini perjalanan peperangan. Mungkin ada musuh di sana sini yang sedang mengintai. Bagaimana kalau mereka itu menculik Aisyah tu? Yang masih budak lagi tu kalau mengikut riwayat ini. Tak mereka bimbang, tak berasa bimbang ke? Rasulullah sendiri ke? Aisyah sendiri ke? Dan sahabiah-sahabiah yang lain yang lebih berumur, yang lebih dewasa itu? Teruskan. 26. Paling tidak dalam perjalanan itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan berhenti pada waktu subuh untuk melaksanakan solat subuh. Adakah setelah berhenti untuk bersolat subuh juga Nabi SAW tidak menjenguk isterinya? Adakah setelah begitu jauh dan lama berjalan Nabi SAW tidak berasa perlu bertanya isterinya walaupun dengan hanya sepatah perkataan? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang ikut serta dalam perjalanan itu? Adakah mereka juga masih tidak sedar dengan ketiadaan Aisyah bersama? Itu yang pelik. Itu yang pelik. Sepatutnya di situ dah tanya lah. Dah tahu dah lah. Lepas tu jauh lagi berjalan. Sehingga Zuhur tu pun tak tahu lagi. Patutkah macam tu? Apa cerita ni? Teruskan. 27. Aisyah dalam hadis Ifk ini tidak menyebut suasana pada malam kejadian. Adakah ia cerah atau tidak? Lampu tentu sekali tidak ada bersamanya. Lalu bagaimana ia mencari seorang diri biji-biji permata yang telah bertaburan di atas tanah atau pasir apabila terputus pengikatnya? Tempat terjatuh itu pula tempat dia sendiri dan mungkin juga sahabat-sahabatnya yang lain keluar untuk buang air. Bayangkan betapa suka Aisyah yang masih seorang kanak-kanak mentah mencari permata-permata kalungnya yang telah bertaburan di situ. Sifat kekanak-anakan Aisyah ditunjukkan di dalam hadis ini apabila dikatakan beliau leka dalam mencari dan mengutip permata-permata yang bertaburan itu sehingga kafilahnya berlepas pergi. Teruskan. 28. Riwayat ini juga menggambarkan sifat peribadi Aisyah yang berlawanan dan bertentangan. Di satu pihak beliau digambarkan sebagai seorang wanita yang cukup matang apabila menegur Ummu Mistah, yakni seorang yang jauh lebih dewasa daripadanya kerana memaki dan menyumpahi anaknya. Ingatkah kamu apa katanya kepada Ummu Mistah? Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki yang pernah ikut serta dalam perang Badar? Jelas, Mistah ni ahli Badar. Di sini nampak serangan terhadap ahli Badar. Padahal ahli Badar itu bukan calang-calang. Sehingga Rasulullah kata, kalau tak ada hapus ni, puak-puak ni tidak akan engkau disembah lagi. Wahai Tuhan, tidak akan engkau disembah lagi. Sampai macam tu Rasulullah kata. Sampai Rasulullah kata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Itu hadis qudsi. Tuhan kata kepada ahli Badar, begitu istimewa ahli Badar, lakukanlah apa yang kamu mahu. Aku telah ampunkan terlebih dahulu kepada kamu. Itu kedudukan ahli Badar. Dan banyak lagi kalau kita nak sebut tentang ahli Badar ni istimewanya. Tiba-tiba begini pula jadinya. Teruskan. Di satu pihak yang lain pula, beliau digambarkan sebagai seorang yang masih terlalu kebudak-budakan. Beliau dikatakan selalu tertidur sewaktu menguli gandum dan suka pula bermain anak patung. Teruskan. 29. Jika diterima, Aisyah semasa peperangan itu masih mentah, baru berumur sekitar 12 tahun. Bagaimana seorang yang bijaksana seperti Rasulullah boleh terfikir untuk membawanya ke medan perang, sedangkan ia boleh mendedahkannya kepada bahaya? Ini kerana mana-mana wanita yang ditawan oleh pihak musuh dalam peperangan pada masa itu akan dijadikan hamba abdi. Kemungkinan seorang budak perempuan yang masih mentah ditawan sangatlah besar, lantaran ia tidak mampu melawan tentera musuh yang dewasa lagi gagah. Jadi apakah sebenarnya tujuan Nabi SAW membawa Aisyah bersamanya ke medan perang?
sedangkan dia tidak mampu memainkan apa-apa peranan kerana kementahannya. Bahkan jadi menyusahkan pula. Cuba tengok ni apa yang berlaku. Dalam gambaran hadis ifk ni. Betul-betul menyusah. Begitukah seorang yang bijaksana bertindak? Bawa sesuatu yang menyusahkan dalam perang, kemudian pakai pula perhiasan pula, pergi dalam peperangan. Apa cerita? Perhiasan sendiri tak ada, siapa pinjam dengan orang lain? Apa cerita ni? Teruskan. 30. Setelah mendapat tahu tentang fitnah yang tersebar, kononnya Aisyah telah berkelakuan tidak baik dengan Safwan. Nabi SAW dikatakan terus bersikap dingin terhadap Aisyah tanpa meneliti kebenaran cerita yang tersebar itu. Bukankah baginda seorang yang cukup mengenali isterinya? Kenapa baginda langsung tidak bertanya kepada Aisyah sendiri tentang apa sebenarnya yang berlaku? Semua ini hanya menunjukkan Nabi SAW adalah seorang yang mudah terpengaruh dengan khabar angin yang tersebar sehingga mula meragui isterinya. Takkan dia tak kenal lagi isteri dia selama ni? Dalam riwayat disebutkan hebat Aisyah ni. Beginikah seorang isteri yang hebat? Kenapa Rasulullah tak boleh tanya sendiri? Sampai begitu lama terseksa isterinya Aisyah. Menangis setiap malam tak berhenti sehingga dia kata dalam ini hadis ifk ni hampir kering air matanya, hampir pecah dadanya. Sampai begitu. Beginikah cara Rasulullah SAW yang mengajar orang lain supaya baik? Dia kata dia yang terbaik untuk isteri. Manusia yang paling baik ialah yang paling baik dengan isteri dan anak pinaknya. Dan akulah yang terbaik. Beginikah caranya orang yang terbaik? Teruskan. 31. Kalaulah benar tuduhan terhadap Aisyah itu telah berlaku dan semua pihak begitu sedih menghadapinya, lebih-lebih lagi Nabi SAW sendiri kerana maruah baginda juga telah tercemar. Baginda pula seorang yang sangat sensitif terhadap perkara-perkara seperti ini. Lalu bagaimana mungkin dalam keadaan itu baginda SAW mengahwini Juwairiyah? Itu cerita. Kalau kita baca peperangan Ghazwah Banil Mustalid, dalam peristiwa tu dia berperang dengan puak ni, bapa kepada Juwairiyah tu. Akhirnya mereka kalah dan Juwairiyah ditawan. Macam mana boleh dalam masa tu Juwairiyah ni dikahwini oleh Rasulullah dalam keadaan semua sedih, termasuk dia sendiri. Orang sedih tak akan kahwin. Dia akan tanggung, tunda. Dia terus lepas tu kahwin. Macam mana? Dan yang menceritakan itu Aisyah sendiri. Relax saja dia cerita. Rasulullah SAW kahwin. Tak ada pun sebut demam, sakit, apa semua tak ada. Dalam riwayat yang lain. Apa ni? Macam ni. Nampak sangat banyak bercanggah. Teruskan. 32. Riwayat Aisyah dalam hadis ifk banyak persamaannya dengan hadis tayamum. Tetapi banyak juga perbezaannya. Kedua-duanya diceritakan sendiri oleh Aisyah. Terlebih dahulu, lihat hadis tayamum yang dimaksudkan itu. Kemudian lihat pula di bawahnya cerita menunjukkan persamaan dan perbezaan keduanya untuk perbandingan. Jadi itu yang saya minta Saleh baca di awal tadi. Inilah hadis ni. Hadis ni dalam Sahih Bukhari ada beberapa tempat, banyak tempat. Masuklah yang utamanya sebab ia turun ayat tayamum di situ, Imam Bukhari letak di bawah kitab At-Tayammum. Jadi saya bawa di sini. Cuba kita tengok ni. Banyak beza. Di sini nampak sangat kematangannya. Nampak sangat hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak cuai Rasulullah. Bila kalung isteri dia hilang, dia berhenti situ. Dan sahabat-sahabat semua bertanggungjawab. Cari. Barulah sesuai dengan Ummul Mukminin. Begitu. Ni hadis ni yang sebenarnya yang sahih. Hadis ini tidak dipertikaikan. Hadis Aisyah juga cerita tentang perkara yang sama juga. Dikatakan berlaku dalam perang Banil Mustalid juga. Kalau kita kata tidak dalam perang Banil Mustalid pun timbul masalah juga seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok hadis ini satu kelebihan keluarga Abu Bakar. Sehingga Usaid bin Hudair puji, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ana Abi Bakar." Sedangkan kalau kita tengok hadis ifk, nampak teruk sahabat-sahabat ni. Bukan seorang terpukul dalam hadis itu. Semua kena. Semua kena. Tak ada kelebihan Abu Bakar. Tak ada kelebihan Ibu Aisyah, Ummu Ruman. Semuanya digambarkan orang-orang yang lemah. Tak tahu nak memujuk anak dia, tak tahu. Begitu saja berlalu. Anaknya dalam keadaan sedih.
Berbeza sekali. Rupa-rupanya berdasarkan hadis ini, kalung yang terjatuh itu bukan jatuh jauh pun, bukan tempat buang air pun. Di situ juga terlindung tu sebab unta duduk. Jadi bila dia angkatkan unta, dah puas dah, cari tak bertemu juga, takkanlah nak habis masa sampai besok nak cari. Duduk situ, dah sembahyang sudah selesai, ayat tayamum sudah turun, sudah selesai tanggungjawab, dan nak balik lah. Bila nak balik, angkat unta, rupanya ada di situ. Lain tu kan ceritanya. Jauh bezanya tu. Itu. Inilah yang saya sebutkan tadi, dan saya minta Saleh baca di peringkat permulaan tu supaya mudah nampak sedikit. Tapi di sini saya letak di akhir. Tak apalah, itu mungkin saya akan susun semula. Jadi itulah perbincangan selanjutnya sebagai perbincangan sambungan dan tambahan kepada perbincangan kita sepintas lalu tentang hadis ifk sebelum ini. Jadi saya telah mengemukakan, saya rasa saya bertanggungjawab. Kalau saya tak cerita hari ini pun, bila saya nak cerita? Nanti saya mati habis. Siapa nak cerita? Jadi saya kena cerita. Soal sahabat-sahabat kita, hadirin dan hadirat sekalian, yang tak mahu terima, terpulang. Saya tak ada apa pun. Terpulang. Saya cuma menceritakan pandangan ulama-ulama kita, bukan ulama Syiah. Saya pun ada banyak lagi buku kritik terhadap Bukhari ni, terhadap Sahih Bukhari ni, daripada Syiah dan macam-macam golongan anti hadis. Saya tak kisah sangat. Yang tinggal Bukhari saya Kelantan. Apa ni? Jadi saya tak kisah sangat tentang itu, dan kita boleh jawab pun banyak lagi hadis-hadis yang mereka timbulkan keraguan dan kritik itu. Tetapi yang ini berat jugalah, sebab terlalu banyak sangat masalahnya. Kalau kita dah tahu hadis tayamum itu, baik, sekarang ni nak terima kedua-duanya, tak mungkin. Nak terima salah satu, yang mana nak terima? Kalau saya terima yang tu. Sebab itu Imam Malik tak ada mengemukakan ini, riwayat ifk. Dia hanya mengemukakan riwayat tayamum itu, hadis tayamum itu. Tetapi Bukhari, Muslim ada. Itu bagi saya dan ulama-ulama yang mengkritik hadis ini, mereka nampak ini suatu yang terlepaslah daripada Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis kita. Kalau kita nak kata, mana mungkin orang sehebat itu, sekuat itu, boleh terlepas daripadanya benda-benda seperti ini, itu terpulang. Saya tak nak kata apa dah. Terpulang. Tapi kalau saya tak boleh telan. Begitulah. Saya tak boleh telan. Kalau kamu boleh telan, silakan. Kalau kamu boleh pakai kedua-duanya, lagi baik. Sila pakai. Tapi saya tak nampak itu. Begitu juga orang-orang yang sependapat dengan saya nak tunjuklah sekadarnya buku-buku lain yang ada di sini membicarakan tentang perkara ini. Antaranya ni, I'jazul Quran, Maulana Tamanna Imadi ni. Ini orang kita Sunni, alim besar, sangat alim. Dalam ni dibahas, dibincangkan tentang perkara ini. Dan ini Sahih Bukhari kamu ta'ala, kedua-duanya dalam bahasa Urdu, dan ada lagi beberapa buku yang lain lagi menjadi rujukan saya tengok di situ. Dan kita nilaikan sendiri. Kalau saya yang dah biasa dengan usul dirayah ni, saya nampak sangat benda ni tak boleh diterima. Begitulah. Begitulah. Jadi kita masih ada masa sedikit lagi untuk perbincangan. Hanya sekadar itulah untuk pembentangan tentang hadithul ifk dan bantahan oleh sesetengah ulama hadis di India dan Pakistan terhadapnya telah saya kemukakan tadi. Seterusnya kalau kita nak bincang
untuk hadis kuliah yang sebelum ni dan yang baru sekejap, boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Asyad Maulana. Ya, silakan Asyad. Sihat kah? Nak tanya. Ya. Sihat kah? Alhamdulillah. Macam Ya, tu ya. lah. Silakan. Mengenai hadis ni Maulana. Ya. Apakah maksud ayat yang diturunkan yang dikatakan tu pada peristiwa Aisyah ni, sebenarnya ayat tu macam mana tu Al-Quran tu? Satu. Ya. Yang kedua, tentang pandangan ulama yang mutakhir ni pasal hadis if ni. Jadi macam mana dengan ulama-ulama yang sebelum ni tentang hadis Imam Bukhari ni? Satu lagi, macam mana pandangan masyarakat sekarang ni, terutama sebagai ustaz-ustaz yang nak menerima isu dirayah ni tentang hadis ni. Adakah mereka dapat menerima benda ni sebagai satu cabaran bagi mereka lah untuk zaman sekarang ni. Itu saja Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa tadi? Tentang ayat Al-Quran yang diturunkan peristiwa ni. Saya tak sempat dalam perbincangan ni. Sebenarnya kalau nak bincang tentang itu pun ada banyak lagi perbincangannya yang telah dibahaskan oleh orang-orang yang mempertikaikan hadis tadi, kesahihan hadis if itu. Bagi mereka mengatakan ayat Al-Quran ni berapa banyak yang dikaitkan dengan sebab nuzulnya. Sebenarnya kalau kita tidak kaitkan dengan sebab nuzul itu pun boleh diterima. Tidak jadi masalah pun. Bukan setiap ayat Quran itu mesti terikat dengan asbab nuzul. Bahkan banyak daripadanya kalau kita tak pakai sebab nuzul itu lebih baik lagi. Sebab perbahasan tentang asbabun nuzul dalam ulumul Quran sangat luas. Sangat luas. Jadi dalam masa yang singkat saya tidak dapat bincangkan di sini perbincangan mereka. Tetapi secara ringkasnya dapat saya katakan, bagi mereka banyak daripada ayat Quran itu, walaupun yang ada sebab nuzulnya, kalau tidak ada sebab nuzulnya pun boleh faham. Bahkan dalam setengah-setengah keadaan lebih baik lagi. Sebab nuzul tu kadang-kadang dia bukan betul-betul menceritakan sebab nuzul yang sebenar. Tetapi dia nak ceritakan ayat itu pun sesuai juga dikaitkan. Peristiwa ini sesuai juga dikaitkan dengan ayat itu. Itu pun termasuk dalam asbabun nuzul juga. Jadi lebih baik kalau kita, bagi mereka lah, kalau kita biarkan ayat-ayat itu sendiri tanpa dikaitkan dengan sebab nuzul. Sebab nuzul ini pun dikaitkan dengan hadis yang macam ni. Tak perlu kita kaitkan. Sebab dalam ayat tu langsung tidak ada pun isyarat kepada Aisyah yang berkenaan itu. Bahkan dalam sejarah, sebagaimana saya sebut tadi, ada 5 lagi peristiwa ifk ni, tuduhan berzina. Bukan, kalau kepada isteri Rasulullah Ummu Salamah dan Maria, 2 orang. Fatimah pun kena, anak Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan di zaman itu terlalu banyak fitnah disebarkan untuk memburuk-burukkan keluarga Rasulullah dan masyarakat Islam. Bahawa masyarakat Islam ni bukanlah istimewa sangat. Tengok, dia pun bukan betul sangat perjalanannya, agamanya. Boleh berlaku perbuatan sumbang begini-begini. Itu tujuannya disebarkan. Jadi kalau nak dikaitkan dengan sebab nuzul, beberapa lagi itu semua itu boleh dikaitkan juga. Kenapa dikaitkan yang ini saja? Padahal dalam ayat ni tak ada isyarat kepada mana-mana pun. Jadi semua yang berkenaan itu boleh kena. Siapa pun yang dituduh tidak boleh menuduh sewenang-wenang. Itu maksud ayat tu. Kalau dituduh, cara Islam menyelamatkan orang daripada tuduhan-tuduhan jahat seperti itu, iaitu hukum qazaf. Dikemukakan di situ. Kena sebat 80 rotan kalau tak dapat kemukakan 4 orang saksi. Begitu caranya. Jadi itu umum. Dan kalau ada yang kata Sayyidina Abu Bakar tak bagi dah, dulu dia bagi belanja kepada Mistah, kemudian dia tak bagi dah kepada Mistah. Kalau dikatakan begitu, Abu Bakar, satunya kita dah sebut tadi,
Tak sepatutnya Sayyidina Abu Bakar kerana benda yang macam tu mengelirukan, dia telah bertindak begitu. Dia siapa Abu Bakar? Bukan orang biasa. Bukan mudah tergugat. Tiba-tiba dia dah tak bagi. Padahal kalau kita kekal tak ada kait dengan sebab nuzul itu, mana siapa pun kalau berlaku tuduh-menuduh begitu dalam masyarakat, dia akan berlaku begitu. Katakanlah pihak yang senang sedikit kena tuduh. Dituduh oleh orang yang dia yang menanggung belanjanya. Mesti dia akan bersikap begitu. Tidak Abu Bakar, siapa pun. Jadi ayat itu kalau kita biarkan dalam keadaan asalnya, dia jelas, sudah cukup jelas. Dia tidak khusus dengan Abu Bakar, tidak khusus dengan Aisyah. Tidak ada pun dalam ayat-ayat itu isyarat kepada mereka. Tak ada isyarat pun. Begitu juga kepada orang lain. Cuma dia sebut secara umum. Sebab secara umum memang ada berlaku pada masa itu. Ini adalah gara-gara onar yang ditimbulkan oleh puak-puak munafik. Jadi tidak pelik. Tidak pelik kalau berlaku. Itu satu, tentang asbabun nuzul. Dan tentang masyarakat kita terhadap hadis ni, macam mana dia nak persoalkan, dia pun tak pernah dengar benda ni. Saya orang yang mula-mula sebut benda ni. Yang saya sebut, saya takut ilmu saya terpendam begitu je. Sebab itu saya mendorong, mengajak, bahkan kalau pelajar-pelajar Darul Kausan itu saya mewajibkan belajar bahasa Urdu. Sebab saya tahu banyak ilmu yang ada di situ. Tidak ada dalam bahasa Arab. Benda yang boleh menjadi bahan kita untuk berfikir, untuk mencambahkan fikiran kita. Kalau tak faham, tak boleh baca macam saya, nak bertemu macam mana? Jadi orang nak pertikai ataupun nak ragu, tidak ragu ni kalau dia dah timbul keraguan. Sekarang ni tak ada siapa pun yang persoal benda ni. Jadi ulama-ulama dulu pun lalu begitu saja. Mereka pun tidak bincang. Boleh jadi Allah SWT hikmatnya nak bagi kepada orang kemudian. Takkan nak bagi kepada Hafiz Ibnu Hajar semuanya. Dunia ni masih panjang lagi. Tak tahu bila nak kiamat. Takkan sumbangan umat Islam sekadar itu saja untuk jaga Rasulullah SAW. Jadi itu yang benda yang kita kena fikir. Jadi macam mana kita tengok ulama-ulama tu ketika dia kata peristiwa yang sama, bolehkah dia terima dua tu yang begitu bercanggah? Tapi dia lalu begitulah. Begitulah bendanya. Selagi Allah SWT tidak nak bongkarkan, dedahkan benda tu akan manusia lalu begitu saja. Gitu ya. Saya boleh sebut. Boleh Arsyad? Saudara Arsyad, boleh? Atau ada apa lagi kemuskilan? Faham. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya nak tanya tujuan Imam Bukhari bawa hadis if ni, adakah tujuan dia untuk untuk berbincang seperti apa yang dikupas oleh Maulana ni, ataupun dia sendiri percaya tuduhan yang dilemparkan kepada Aisyah? Itu saja Maulana. Terima kasih. Ya. Dari segi kita bersangka baiklah ya. Saya, begitu juga orang-orang lain lah yang mengkritik ni, yang saya duduk perhati. Dia bukan kata Imam Bukhari dengan sengaja, tidak. Dalam keadaan sedar, dia tahu ada percanggahan begini-begini dengan hadis itu dan hadis lain. Dia dengan sengaja masukkan dalam kitab dia, tidak. Ini atas dasar percaya kepada perawi-perawi itu. Kadang-kadang berapa banyak Imam Bukhari, orang lain percaya, dia tak percaya. Sebab itu dia lebih selamat daripada orang lain. Tetapi manusia kan, sebab itu saya sebut dah tadi manusia. Kelemahan. Barulah kita nampak perbezaan kitab Bukhari ini dengan Quran. Kalau semuanya terjamin betul-betul, satu patah pun tak boleh. Sedangkan kita dah bertemu dah sebelum ni berapa banyak perbezaan nuskhah apa dalam Bukhari ini. Kalau macam tu, macam Quran lah juga Bukhari ini. Jadi ini salah satu hikmat Allah SWT nak menunjukkan kepada kita perbezaan kitab yang disusun oleh manusia dengan kitabnya sendiri. Itu hikmatnya. Kalau tidak nampak serupa, di sini nampak kelemahan bagi saya dan orang-orang lain lah yang sependapat dengan saya yang telah mengkritik benda ni. Dia nampak Bukhari macam terkena di sini.
Begitulah manusia di dalam usahanya. Seorang doktor hebat macam mana, takkan tak ada dalam sejarah dia. Dia sedih, dia mati kalau dia tahu itu disebabkan kecuaian dia atau kelemahan dia. Akan ada. Imam Bukhari pun begitu sebab dia manusia. Cuma kita bersangka baik terhadap Imam Bukhari. Dia tidak sengaja buat begitu. Dia buat atas dasar sangka baik dan percaya kepada perawi-perawi yang sudah sekian banyak dia terima riwayatnya. Dan ini nampak sesuai dengan Ghazwah Bani Mustalik. Lalu dia sambungkan, buat satu bab yang sesuai dimasukkan di situ. Dan ini masih terbuka lagi untuk umat kemudian yang begitu ramai untuk membincangkannya. Dan kita bincang sekarang ni tak timbul nak jaga Bukhari, nak jaga siapa yang lebih kita nak jaga? Bukhari ke? Perawi-perawinya ke? Atau sahabat-sahabat Rasulullah, isteri Rasulullah dan Rasulullah sendiri? Siapa yang lebih kita nak jaga? Sahabat-sahabat yang terjamin ahli syurga itu ke? Atau perawi-perawi? Bagi saya itu yang kita kena jaga. Itu yang kita kena jaga. Lebih kena utamakan. Orang lain tak boleh, tak kira. Ini menunjukkan umat Islam ini sedar, bukan tidur semuanya. Bukan tidur. Masing-masing berperanan. Kemudian, kalau saya masih salah lagi, dan orang-orang lain pun saya percaya ulama-ulama kita tu yang ikhlas tu, saya minta Allah SWT ampunkan saya. Tetapi setakat yang saya tengok, jelas lah. Bukan satu dua yang kita tolak selama ni hadis-hadis tu kan yang kita bincang dalam usul dirayah tu. Bukan sebanyak ni keraguannya. Itu pun dah kita ketepikan. Apalagi kalau yang sebanyak ni. Apakah atas nama Bukhari kita akan terberdaya? Yalah, kalau orang tak belajar bolehlah. Tapi kalau saya tak mahu. Saya tak boleh telan. Saya tak boleh telan. Begitu. Ini ujian Allah SWT kepada kita semua. Ujian Allah. Nak tengok orang belajar tu sejauh mana dia nak pergi. Teruskan, siapa lagi ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatimah daripada Selangor. Okay, soalan saya tentang tadilah hadis Bukhari tu kan. Ya. Bila kita meraguilah kesahihan kisah ifk ni dalam Sahih Bukhari, adakah dia akan membuka ruanglah kepada kritikan untuk sanad khususlah berkaitan dengan hadis ifk ni kan? Ya. Maksudnya orang akan meraguilah keabsahan sanad-sanad dalam Sahih Bukhari ni. Ya. Itu saja. Ya, itu saja. Ya. Bagi saya tidak timbul itu. Macam saya sendiri, tak ada sedikit pun. Dengan sebab ini saya rasa kurang Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dan kita tak boleh berpegang lagi dengan Bukhari. Tidak, tak berlaku. Hanya di sini saja. Itu kita kena faham. Perawi ini dia orang baik-baik. Kita terima orang baik-baik. Ya. Sahabat Nabi pun ada keliru. Apa kurangnya sahabat Nabi itu daripada perawi-perawi ini. Tapi mereka pun boleh tersalah. Nak ceritanya perawi-perawi ini bukan maksum. Walaupun dia orang baik, ya kita terima. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang termasuk Sayyidina Umar sendiri, bila dia dengar cerita Rasulullah SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Dalam Bukhari juga. Semua ramai yang menangis. Dan Sayyidina Umar sendiri pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab sahabat pergi ketuk pintu rumah dia begitu kuat, terkejut dia. Dia ingat puak-puak Ghassan dah datang menyerang Madinah. Dia kata puak Ghassan sedang menyerang. Tak, lebih besar lagi daripada tu. Sahabat tu kata, apa? Rasulullah SAW telah menceraikan isterinya. Lalu Sayyidina Umar pun pergi bertemu dengan Rasulullah SAW sendiri. Ramai dah menangis dalam masjid. Yang sedih-sedih. Anak dia sendiri pun, isteri Rasulullah SAW juga sedih juga. Dia pergi bertanya Rasulullah SAW sendiri. Ini sikap Sayyidina Umar. Berbeza daripada orang lain, dengar terus bercakap itu. Dia pergi tanya Rasulullah. Pergi tanya, tengok Rasulullah duduk rehat. Rekah ceritanya. Akhirnya Rasulullah kata, bila dia tanya, betulkah kau ceraikan isteri-isterimu? Nabi kata, tidak. Tak ada. Terkejut. Di situ Sayyidina Umar bertakbir. Allahu Akbar. Ini dalam Bukhari. Menunjukkan
fitnah ni, benda-benda yang mengarut ni, menceritakan Rasulullah bercerai lah, berlaku gini-gini, itu disebarkan oleh orang-orang munafik. Orang munafik ni dia menyamar macam orang Islam juga. Pergi sembahyang bersama, pergi puasa bersama. Bila dia sebar, jadi orang sahabat-sahabat ni pun bukan tahap pemikirannya sama, tinggi semua, tidak. Ada orang biasa, petani, peladang, peniaga biasa, macam-macam. Boleh jadi dia terpedaya, terpengaruh dengan orang tu cakap sebab tengok orang menangis. Dia pun percayalah. Rupanya tidak. Sahabat tadi pergi cerita kepada Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah telah cerai. Dia berdusta ke? Tidak. Kita tidak anggap dia berdusta. Dia terkena. Dia jadi bangsa. Begitu juga di sini. Kita tidak menuduh, mengatakan perawi-perawi itu jahat, dia ada maksud jahat, perawi itu Syiah. Tidak, bukan masalah itu. Benda ni boleh berlaku dalam sekian banyak hadis itu. Takkan tak ada langsung. Dan sebenarnya orang-orang yang mengkritik Sahih Bukhari ni ramai dah sebelum ni, bukan hadis ni saja, hadis lain pun ada. Tapi tidaklah sampai mereka tu jadi anti hadis ataupun jadi bagi peluang pula kepada orang lain untuk mengkritik Bukhari. Tak timbul. Termasuk Imam Ghazali sendiri ada kritik Sahih Bukhari. Dia kata hadis ni dhaif dalam Bukhari. Tidak mungkin ada. Iaitu hadis Rasulullah SAW tu pergi minta ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia kata hadis itu dhaif. Dan Imamul Haramain pun kata dhaif. Jadi tak jadi masalah sebenarnya. Bukan ini saja yang berlaku di kalangan orang yang belajar hadis, dia bertemu banyak dah benda-benda ini tidak pelik. Jadi kita tengoklah, kita sebagai orang yang belajar hadis kena semaklah betul-betul mana yang betul-betul menepati, kalau kritikan itu menepati, mana yang tidak menepati, mana yang perlu kita jawab balik, kita bela Bukhari. Tapi kita mesti kena betul-betul adil, betul-betul adil. Jangan bila pegang Bukhari pejam mata terus. Jangan begitu. Ingat, saya tak ajar begitu. Walaupun saya mengajar Bukhari. Saya termasuk di antara orang-orang dulu-dulu banyak yang mengatakan ada di dalam Bukhari pun beberapa hadis yang kita kena tawakuf paling tidak. Kena tawakuf paling tidak. Dan kita kena tengok pula benda tu melibatkan perkara apa. Perkara apa? Ini melibatkan sahabat-sahabat ni, maruah sahabat-sahabat ini besar ni. Mana yang kita lebih kena jaga? Perawi-perawi ke? Imam Bukhari sekalipun ataupun sahabat-sahabat. Itu bendanya. Jadi kita kena faham beza tu. Tidak jadi masalah, jadi buka peluang kepada golongan anti hadis ke misalnya, atau musuh Islam ke untuk mengkritik Bukhari. Tidak. Orang kita sendiri pun dah ada kritik dah dulu. Namun kita tak boleh kata Imam Ghazali itu siapa dia nak kritik Bukhari. Dia tu pun berapa banyak orang kritik hadis dalam Ihya dia. Kita tak boleh kata begitu. Imamul Haramain tu mahir dalam fiqh saja. Dia tu mahir dalam akidah. Dia bukan mahir dalam hadis. Apa dia nak kritik? Kita tak boleh kata begitu. Mereka telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan betul-betul bertanggungjawab. Begitu ya? Boleh? Maulana. Ya. Siapa pertama mula-mula yang memberikan kritikan terhadap hadisul ifk ini? Mungkin dari syuruhat, kitab-kitab yang Maulana baca dari ulama India, Pakistan yang memberikan kritikan pertama kali terhadap hadisul ifk ini, Maulana. Dia seorang ulama Deobandi juga, Hakim Niaz Ahmad. Itu yang sejauh yang saya tahu dah sejarahnya. Mungkin ada lagi di tempat lain, wallahu a'lam. Setakat yang saya tahu, kalau di India dan Pakistan, itu orang yang mula-mula. Hakim Niaz Ahmad. Dia ni seorang doktor juga. Doktor Yunani, perubatan Yunani. Kemudian dia juga seorang alim. Dia juga berpendapat Aisyah itu ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW bukan umurnya 6 tahun. Dan bersama Rasulullah bukan 9 tahun. Itu kekeliruan yang berlaku juga. Dia juga yang mendedah perkara itu. Kemudian orang lain pun tengok. Bila tengok tu, benar juga apa yang dia kata tu. Mereka tambah lagi, tengok lagi. Sehingga seperti yang saya sebut tadi, banyak poin tu. Banyak lagi yang belum saya masukkan di situ.
Dan kita boleh masukkan lagi. Dan kalau sebanyak ni lah keraguan itu, macam mana kita nak kata sahih? Itu saja bagi mereka. Tapi kalau orang nak terus kata sahih, silakan. Tak ada jadi masalah. Cuma setelah kita tahu mesti dah ada tu dalam kepala kita tu. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau dah ada, nak telan macam mana? Boleh telan? Kalau boleh telan, silakan. Jangan ingat main-main. Kalau ikan pun takut dah. Tulang dia tu lekat, dia tekak tu habislah kita. Saya tak berani. Saya tak berani. Tahun berapa? Ya, silakan. Apa? Tahun berapa Hakim Nias Ahmad ini hidup Maulana? Oh, dia belum lama. Dia ulama Deobandi, belajar di Deoban juga asalnya. Maknanya tak sampai 100 tahun lagi. Tak sampai 100 tahun. Yang lain-lain tu datangnya kemudian lagi. Beliau juga punya syarah Sahih Bukhari. Dia tak ada. Dia tak ada. Tak ada. Dia hanya menulis dalam bentuk kajian-kajian begitu. Dan bukan dia seorang ya, ramai juga. Tapi ialah tentu dah minoriti dan baru pula benda ni kan. Tapi baru pun kita perlu sedar ilmu ini sentiasa berkembang. Dan Allah SWT memberi peluang kepada umat Islam sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Bagi saya ini peluang Allah SWT bagi untuk kita dapat pahala banyak membuat kajian. Dan dengan adil, biar tahu mana yang lebih kita kena utamakan. Biar tahu. Yang kita sibuk-sibuk belajar rijal hadis, sibuk belajar ulumul hadis, usul hadis dan lain-lainnya. Nak jaga siapa? Nak jaga siapa? Nak jaga Rasulullah. Dan nak jaga sahabat. Nak jaga isteri-isterinya. Itu yang kita perlu utamakan. Dengan maksud itu. Dengan maksud itu. Dan ulama-ulama yang saya sebut tadi bukannya anti hadis, bukannya golongan yang musuh Islam, bukannya Syiah, tidak. Golongan ulama kita. Ulama kita. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun dah lewat ni ya. Ayat yang memburukkan isteri-isteri Nabi itu telah dibincangkan dalam usul 12 usul dirayat. Ya. Saya berpendapat sebagai pelajar buku itu sangat membantu lah. Ya. Apa usul 12? Usul 12. Ya. Dan saya buku itu sangat membantu lah. Ya. Dan saya syorkan setiap pelajar kena ada buku tu. Ya bagus. Memang betul. Kalau ada buku tu insya-Allah. Jadi cuba tengok kalau yang ada buku tu. Kadang-kadang sesuatu hadis tu ditolak oleh ulama. Tak ada sebanyak ni pun masalahnya. Tak ada sebanyak ni keraguannya. Tu pun mereka sudah ketepikan. Tapi yang ini yang jadi berat sebenarnya sebab ini Bukhari Muslim. Sebab itu jadi semua jadi kaku semua. Sebab Bukhari Muslim. Betul. Memang kita hormat Bukhari Muslim dan memang dia cermat. Tetapi ialah manusia. Bukhari dan Muslim tetap teragunglah antara kitab-kitab hadis ini, tetap istimewa dia. Cuma di sini. Atau kalau bagi orang lain mungkin ada pada beberapa tempat yang lain. Jangan pula kita tak ada ilmu, tak cukup ilmu, tak belajar sedikit pun hadis terus nak mengkritik itu, nak mengkritik ini. Jangan. Saya pun banyak baca buku-buku lain, buku-buku Syiah kritik apa. Saya tahu semua tu. Tapi kita tengoklah. Ini ulama kita, bukannya orang lain. Dan macam itu Syekh Syabir Ahmad. Ini Syekhul Hadis ni. Di salah satu universiti di India. Jamiatul Rasyad. Syekhul Hadis dia. Bukan jalan-jalan orang. Tulis buku 600 muka surat lebih. Jadi itulah bendanya. Kita kena timbang. Kena tengok. Jangan tengok Bukhari saja. Jangan tengok. Orang lain pun kena tengok juga. Macam tadi hadis tadi. Berapa lama ulama. Dan Bukhari kata dhaif dah hadis tu.
Kenapa masih duduk bertikai lagi? Kenapa masih ada lagi perbincangan panjang lagi? Kalau nak anggap Bukhari ni segala-galanya, pakai yang dia saja selesai. Tak ada dah, tak boleh pakai dah. Tak batal air sembahyang, tak batal wudu. Tak boleh. Sebab Bukhari dah kata dhaif. Tapi orang tak tengok situ, masih lagi bincang, terbuka lagi. Dia boleh kata hadis tu dhaif. Dia boleh kata. Padahal orang lain kata tidak dhaif. Orang lain kata sahih. Sekarang ni kalau orang kata ini hadis sahih, kamu kata tak apa. Saya nak kata tidak sahih, itu pendapat saya. Ada alasannya. Sebagaimana Imam Bukhari ada alasan, dia kata hadis itu dhaif. Orang lain tak kata dhaif. Berapa ramai yang kata sahih. Tadi kita dah bincang sebahagiannya. Begitulah perbincangan dalam hadis ni. Memang begitu. Tak pelik lah sebenarnya. Tak pelik. Silakan, ada lagi, saya nak bagi masa sedikit lagi. 5 minit lagi kalau ada. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Rahmat daripada Pulau Pinang Maulana. Ya. Saya ada perkataan daripada saya sedang reach dekat satu akhbar online lah. Dia mengatakan, adakah perkataan wahai Aisyah, aku mendengar berita mengenaimu. Jika kamu tidak melakukannya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyucikan kembali nama dan maruahmu. Sebaliknya, jika engkau terbabit di dalam kesalahan berkenaan, mintalah ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan saya, apakah perkataan ini benar ataupun macam mana Maulana? Tak ada. Di mana ada tu? Di dalam internet ni saya tak betul. Tak betul. Sebab dia keluar 18 daripada akhbar terkemuka online. Tak ada, tak benar begitu. Dengan lafaz macam tadi tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kalau yang dekat-dekat tu, kalau kamu tidak bersalah, Allah akan melepaskanmu. Memang ada dalam hadis if pun ada tadi. Kita dah baca dah tu. Ada. Tapi kalau lafaz macam tadi, tak ada. Baik. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Amir ni daripada Bangi. Nak tanya, dalam Al-Quran penggunaan perkataan la masa ada beberapa tempat. Contohnya dalam surah An'am ayat 7 dengan Al-Jin ayat 8. Kelazimannya adalah menggunakan bermaksud menyentuh. Adakah kelaziman penggunaan ayat Al-Quran itu akan ada kesan kepada hukum Maulana? Memang ada kesan. Macam tadilah, orang yang mengatakan sentuh saja, dia kata itu bukan berkenaan dengan berjunuk. Memang ada kesan. Dan orang yang mengatakan la mastumun nisa itu dengan makna bersetubuh, mereka pun tidak nafi. La masa itu dengan makna menyentuh pun ada. Mereka tidak nafi. Cuma di situ, ayat itu. Ayat itu mereka kata lebih sesuai kalau dengan makna bersetubuh. Bukan menyentuh sahaja. Tetapi bukan makna semuanya berpendapat begitu macam kita bincang tadi. Ada yang kata memang itu dengan makna menyentuh. Sebab itu ada memang berbeza pendapat lah. Berbeza mazhab. Kerana itu. Itu tidak dinafikan. Memang ada dengan sebab itu. Tetapi dalam Al-Quran juga perkataan-perkataan seperti itu digunakan untuk bersetubuh ada juga pada beberapa tempat. Jadi dia ada dua lah, maknanya tidak jelas. Sebab itu mereka kata bila dah tak jelas, kamu tak boleh buat hujah. Bila dah tak jelas. Begitulah. Orang yang tak mau terima begitu, dia kata dah tak jelas. Kamu tak boleh buat hujah dengan Quran tu. Kalau nak buat hujah, buat mari hadis. Mana hadis? Quran itu tak boleh. Sebab ada sahabat kata begini, ada sahabat kata begini. Ya, begitu. Terima kasih Maulana. Ya, sama-sama. Saya rasa setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Dan sambil-sambil tu saya mau nak baca lah, dan fikirlah apa yang saya sebut tadi. Semua yang kita sebut ini, saya rasa saya amanah ilmu. Kalau saya tak sebut ini, bila saya nak sebut? Siapa pula yang akan sebut benda ni? Cuma macam saya tadi, saya sentiasa bersikap terbuka. Kalau tak mahu terima cara pendapat golongan ulama ini, nak terima terus, itu sahih. Silakan. Cuma setelah dengar saya bincang tadi tu, macam mana? Rasa tak termengkelan ke, tak terlekat ke dekat tekak tu? Kalau benda tu jenis telan lah, makanan, rasa boleh? Kalau boleh silakan. Tak boleh.
Tapi saya rasa kalau ahli ilmu betul, orang yang menggunakan akal dia akan macam lain. Macam lain. Dia akan fikir, mungkin hari ini kamu tak dapat terima. Mungkin setahun lagi, sebulan lagi, 2 hari lagi, tak tahu. Itu terpulang. Itu saya sebut pandangan satu golongan ulama. Dan saya lebih cenderung ke situ. Antara dua hadis itu, hadis tayamum itu yang sebenarnya. Itu yang sahih. Itu yang selayaknya dengan Rasulullah, dengan sahabat, dengan Aisyah, dengan semua sekali. Tak ada masalah. Cerita yang sama juga. Tapi kalau yang ni banyak masalah. Gitulah secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu untuk hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Terima kasih Maulana. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Terima kasih. Jazakallah khair.